我们一同站起来祷告， Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. 请虎信长老带领我们做敬拜的祷告。 亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美主，在主的清晨仍旧给我们有生命气息，有美好的机会来到主的殿中来敬拜侍奉主。这个时候，我们要聆听你的话语。你说，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。主啊，这时候我们渴慕你的话语，求圣灵光照带领我们，赐给我们的悟性，能够明白你所要教导我们每一句真理。也恭敬把你的仆人唐牧师仰望交托，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。感谢上帝，请坐。 Kita bersyukur pada Tuhan. 我 Silakan 们 duduk. 的研讨大会已经蒙上帝引导，完全结束了。 Konvensi kita telah dipimpin oleh Tuhan dan telah berakhir. 这一次有一些人不能来， Kali ini ada sebagian yang tidak bisa hadir, 所以比前5年的大会少了太多人了。 maka dibandingkan konvensi 5 tahun yang lalu terlalu sedikit 上一 jumlahnya. 次正式来参加的人超过4500人， Waktu yang lalu yang hadir secara fisik lebih dari 4.500 orang, 不能来的人有3万多人， yang tidak bisa hadir ada 30-an ribu. 所以能出来的人少了很多。 Maka orang-orang yang bisa keluar itu sudah sangat 我 berkurang. 们盼望每一个来的人都可以丰丰富富的把主的恩典带回去。 Tetapi harapan kita setiap orang yang sudah hadir boleh dengan berlimpah membawa anugerah Tuhan kembali. 有一些人对印尼的印象很喜欢， Ada sebagian orang mempunyai kesan yang sangat baik terhadap Indonesia, 所以现在还不要回家。 maka sekarang masih belum mau pulang. 留在印尼还没有回家的中国人，请举手看看。 Yang belum pulang orang Tiongkok yang sampai acungkan tangan. 啊，那么很多人替你们鼓掌， Banyak orang bertepuk tangan untuk saudara. 要不要做印尼籍？ Maukah masuk warga negara Indonesia? 要不要成为印尼公民？ Maukah menjadi rakyat Indonesia? 你说我还没有心做印尼公民， Saudara mengatakan saya belum berniat menjadi WNI. 你已经感受在印尼宗教自由的快乐。 Tetapi saudara sudah merasakan kesukacitaan dalam kebebasan beragama di Indonesia. 基督徒的信仰在这里非常自由， Iman kekristenan di Indonesia sangat bebas. 但你不要以为印尼是可能越来越好，变成基督教国家。 Tetapi janganlah saudara mengira Indonesia semakin baik akhirnya akan menjadi negara Kristen. 印尼是全世界最大的回教人口的国家。 Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam yang terbanyak di seluruh dunia. 印尼大概有2亿8千万的人口， Indonesia kira-kira populasinya 280 juta orang. 其中呢有85%是回教徒， Di antaranya 85% adalah Islam. 基督徒可能只有13%， Orang Kristen kira-kira hanya 13%. 其他的是中国宗教、印度宗教、佛教，还有其他的宗教。 Selebihnya itu adalah agama-agama yang lain, baik itu Buddha ataupun Hindu dan sebagainya. 在400年以前， 400 tahun yang lalu, 基督教第一次进到印尼， kekristenan pertama kali masuk Indonesia. 但是后来更多的回教徒到印尼来。 Tetapi akhirnya belakangan lebih banyak lagi orang Islam yang masuk 印尼人选择回教， dan orang Indonesia memilih Islam, 很少选择基督教。 sedikit yang memilih Kristen. 你知道什么原因吗？ Tahukah saudara apa 因为 penyebabnya? 基督徒是打枪拿炮来侵略印尼的一个外来的宗教。 Karena orang Kristen adalah orang pengadun agama asing yang datang ke Indonesia dengan persenjataan dan menyerang 印 Indonesia. 尼人的自尊心认为基督教是坏人， Oleh karena itu dalam harga diri orang Indonesia, mereka menganggap orang Kristen adalah orang jahat. 荷兰人是帝国主义， Orang Belanda adalah imperialisme. 他们是来侵占印尼的土地， Selain mereka datang menjajah Indonesia, 是来掠夺印尼的地产。 adalah untuk merampas harta sumber daya alam 印 Indonesia. 尼当时出产什么东西，以至于外国人这么垂涎，这么喜欢呢？ Hasil bumi apakah yang dihasilkan dari Indonesia pada waktu itu sehingga orang asing sangat menyukainya? 全世界最大的产生香料的国家是在印尼。 Di seluruh negara penghasil rempah-rempah yang paling banyak adalah di Indonesia. 但这些香料在500年以前，价钱不会输过黄金， Dan rempah-rempah ini pada 500 tahun yang lalu tidak kalah nilainya daripada emas. 所以欧洲各国吃东西都没有味道。 Maka di Eropa berbagai negara mereka makan apapun tidak ada rasanya. 加上这些香料， Kalau ditambah dengan
rempah-rempah perasa 他们 ini, 非常喜欢这种 mereka 食品， sangat menyukai makanannya. 比如说胡椒、 Misalnya lada, 辣椒， cabai, 还有这个其他的像丁香、 ataukah cengkeh, Tauco. ataukah tauco什么 豆蔻是巴辣 pala. 啊。那现在呢，中国人都不知道豆蔻，很少知道的， Sekarang orang Tionghoa sudah jarang yang tahu pala. 所以他住在印尼已经几十年，豆蔻他也不知道是什么。 Pala 知道。 OK， 等到我讲巴拉，哦，他明白了，因为他这个跟现代这里的产品的关系不太强。 Karena kita sudah banyak yang tidak lagi terbiasa dengan hubungan antara hasil bumi Indonesia 那么 ini. 你知道，大概到150年以前， Lalu saudara tahukah kira-kira hampir 150 tahun yang lalu, 全世界100粒的胡椒有多少是在印尼生的？ dari 100 biji lada itu berapa banyak merupakan hasil daripada Indonesia? 知道的告诉我，举手。 Yang tahu acungkan tangan. 有谁知道的？ Ada siapa yang tahu? 全世界的这个胡椒， Lada di seluruh dunia, 100粒， kalau jumlahnya 100 misalnya, 24粒出在印尼。 24 diantaranya dari Indonesia. 那么你在马来西亚找也没有， Kalau dicari di Malaysia juga tidak 菲律 ada, 宾也没有， di Filipina tidak ada, 美国更没有， di Amerika lebih tidak ada, 南美洲也没 di 有。 Amerika Selatan tidak ada. 吃饭你放胡椒，感到很好吃， Kalau kita makan, kita taruh sedikit lada sangat enak, 那只能到印尼来。 hanya bisa datang ke 那 Indonesia. 印尼出胡椒的地方在哪里？ Di manakah penghasil lada di Indonesia? 在印尼东部安文岛的地方， Di Ambon di Indonesia 我 Timur. 们有一个分堂在那边。 Kita ada satu cabang di sana. 现在当然安文岛的胡椒比例已经慢慢已经很减少了。 Sudah barang tentu sekarang persentase lada yang dihasilkan di Ambon itu sudah makin menurun. 世界各地能够出产胡椒的地方越来越多， Dan di berbagai belahan dunia yang bisa menghasilkan lada itu juga semakin banyak. 可能现在印尼出的胡椒不到5%， Mungkin sekarang hasil lada dari Indonesia tidak sampai lagi 5%. 重要性远远降低了。 Maka pentingnya itu sudah semakin menurun. 但是虽然如此， Tetapi meskipun demikian, 印尼的胡椒比各地方都便宜得多。 lada di Indonesia itu jauh lebih murah daripada manapun. 印尼人吃胡椒、吃辣椒，吃到几十年都是连流汗都辣椒味道。 Dan orang Indonesia karena semakin banyaknya makan lada ataupun cabai, keringat mereka pun ada bau lada dan 为 cabai. 什么那个时候不是英国、不是西班牙、不是法国，是荷兰统治印尼呢？ Tetapi mengapakah waktu itu bukan Inggris, bukan Belanda, bukan Spanyol, bukan Prancis yang menjajah Indonesia, tetapi adalah Belanda? 你们注意听下面的一个很重要的历史常识。 Saudara dengarkan dengan seksama kalimat berikutnya tentang pengertian tentang sejarah. 在13、14世纪的时候， Pada waktu abad 13-14, 全世界最强的海军 angkatan laut terkuat di seluruh 是在 dunia 中国 ada di Tiongkok 跟西班牙。 dan Spanyol. 那么中国从永乐年最后的时段， Dan Tiongkok di akhir pemerintahan daripada Yonglok 派了很强大的海军出游外国。 telah mengutus angkatan laut yang sangat besar ke luar 那 negeri. 这个海军最高的将领是一个云南人， Dan jenderal tertinggi angkatan laut ini adalah seorang Yunnan. 名叫什么？ Siapa namanya? 郑和。 Chen He. 郑和又叫做什么？ Apalagi nama yang lain daripada Chen He ini? 三宝太监。 Sanpao Taijian. 你知道郑和是云南人， Tahukah Chen He adalah orang Yunnan? 他的身体的特征是什么呢？ Apakah keunikan tubuhnya? 他是当时世界最高的人。 Dia adalah orang yang tertinggi pada waktu itu. 现在我问你几公分165. ？16、 165. 165。好，我168。郑和呢，210公分， Chen He tingginya 2,1 meter. 7尺高。 Ada 7 kaki. 今天在这里所有的人，没有一个是超过200公分的。 Hari ini yang ada di sini tidak ada yang tingginya lebih dari 2 meter. 如果你有185，你算是很高的个子了。 Jikalau saudara mempunyai ketinggian 185 cm sudah boleh dikatakan sangat 郑 tinggi. 和要比185再加上15公分， Dan Chen He lebih tinggi 15 cm lagi daripada yang 185 cm 高 itu. 大魁梧的一个云南人
就被永乐皇帝选作为海军上将。 Demikianlah orang Yunnan yang gagah perkasa tinggi postur tubuhnya dipilih sebagai jenderal angkatan 郑 laut. 和是什么宗教？你知道吗？ Agama apakah dari Chen He ini? 啊，郑和是回教徒， Dia adalah seorang Islam. 所以不要以为中国没有什么回教徒。 Maka jangan kira di Tiongkok tidak ada banyak 在 agama Islam. 1914年第一次世界大战以前， Pada tahun 1914 sebelum Perang Dunia Pertama, 单在广州这个城市， hanya di kota Guangzhou 那时候 saja, 已经有150间清真寺， waktu itu sudah ada 150 masjid di 回 sana. 教多得不得了。 Begitu banyak orang Islam 那个时候呢， Dan 基 pada 督教在中国还是很困难。 dan waktu itu kekristenan di Tiongkok masih sangat sulit. 那么我问你，为什么永乐皇帝要派郑和带船队出游呢？ Lalu mengapakah Kaisar Yongle itu mau mengutus Chen He itu membawa ke angkatan lautnya keluar? 他的动机不是很好的， Motivasinya bukan terlalu baik 因为他知道他以前的皇帝 Karena- 叫做建文。 karena dia tahu Kaisar sebelumnya yang bernama Chen Wen. 建文是谁呢？ Siapakah Chen Wen? 是他的侄儿。 Adalah keponakannya. 建文是谁呢？ Siapakah Chen 是 Wen? 明代第二个皇帝。 Adalah Kaisar yang kedua. 建文的祖父是谁呢？ Siapakah kakek dari Chen Wen? 就是洪武。 Yaitu Hong Wu. 洪武是谁呢？ Siapakah Hong Wu? 就是朱元璋。 Yaitu Chu Yuanzhang. 你们知道这个事情，举手我看 Yang 看。 mengerti hal ini angkat acungkan tangan. 这个是中国历史， Ini sejarah 明 Tiongkok. 代初期的历史。 Itu sejarah awal dari 朱 Tiongkok. 元璋死以前呢， Sebelum Chu Yuanzhang 他叫 meninggal, 所有的孩子来， dia minta anak-anaknya untuk datang, 孙子也来。 cucu 那 juga 么 datang. 他本来已经定了一个人做王，后来那个孩子呢，年轻就死了。 Dan awalnya dia sudah menetapkan satu orang anak untuk menjadi raja, tapi waktu muda anak itu sudah meninggal. 朱元璋说：“现在我要立太子来代替我做王， Dan sekarang Chu Yuanzhang mengatakan saya mau mengangkat anakku menjadi raja. 不是mengangkat putra mahkota。我没有说安，我说太子。 anak putra mahkota 所以 menjadi 呢 raja.，他们就等你要谁呢？你要是眼睛看来看去。 Maka mereka terus menanti apa kalimat selanjutnya siapa yang akan 那么 diangkat. 朱元璋的孩子很多， Anak dari Chu Yuanzhang itu begitu 每 banyak. 一个都盼望被选做太子。 Setiap orang mengharapkan bisa dipilih sebagai putra mahkota. 朱元璋眼睛溜来溜去，看完以后， Dan mata Chu Yuanzhang terus melihat ke sana kemari dan setelah 我 itu 死了以后，能够做王的就是我的孙子。 dia mengatakan setelah saya meninggal nanti yang bisa menjadi raja adalah cucuku. 他就只做一个孙子， Dan dia menunjuk kepada satu 小 cucunya 的不得了。 yang masih begitu 所以 kecil. 他一讲了以后呢， Maka setelah dia mengatakan, 很多人是大王啊，那你要怎么样就怎么样了。 maka banyak orang mengatakan, Kaisar apa Dan yang banyak kau, orang anaknya。 anaknya mengatakan, apa yang kau akan lakukan, ya lakukanlah. 那么他那个时候就看看他孩子中间每一个人的表情到底怎样回应。 Dan waktu itu dia pun melihat mimik daripada setiap anaknya, bagaimanakah reaksi mereka. 看到第四个孩子眼神凶得不得了，很不高兴， Ketika- 很不满意他的决定。 Ketika dia melihat anaknya yang keempat yang begitu marah, begitu tidak puas, tidak senang, 所以朱元璋就知道以后造反的就是第四个孩子。 maka Chu Yuanzhang pun menyadari bahwa di kemudian hari yang akan memberontak itu adalah anaknya yang 那么他 keempat. 定下以后， Dan tetapi setelah dia tetapkan, 他当然不要改。 sudah barang tentu tidak akan 所 diubah. 以当他离开世界以后， Maka setelah dia meninggal, 朝廷里面最大的那些太监、最重要的官员出来，就设立这个孙子变成皇帝。 dan para pejabat yang penting yang ada di sana itu pun mereka mengangkat sang cucu menjadi kaisar. 那么这个孙子就叫做建文皇 Dan 帝。 cucu ini bernama Kaisar Chen 那 Wen. 么建文小小就做王，就上了宝座。 Dan Chen Wen sejak kecil sudah menjadi kaisar dan naik takhta. 许多他的叔父们都乖乖的就听话， Dan 尊重这个小皇帝。 dan para pamannya itu pun taat kepada dia dan menghormati kaisar 但 kecil ini. 只有一个叔叔完全不听， Tetapi hanya ada satu paman yang tidak mau 完 mendengar 全不服他已经死的爸爸的决定。 dan tidak taat kepada keputusan ayahnya yang sudah 那 meninggal itu. 么这个叔叔是谁呢？ Lalu siapakah sang paman ini? 这个叔叔就是第四个朱元璋的孩子， Paman ini adalah anak keempat dari Chu Yuanzhang, 名叫
朱棣。 namanya Chu Ti. 这朱棣呢，就静静的退到他守住的地方。 Chu Ti ini diam-diam dia kembali ke tempat tinggalnya. 那么他们宰相，他们这个宦官就是太监就定了，这个人在什么地方做王，在什么地方做王，在什么地方做王，在什么地方，每一个都分王，他们有了王位，他们有了丰满的后待遇，他们就可以免去搅扰朝廷了。 Dan setiap orang, setiap anaknya itu telah dibagi-bagikan tempat-tempat kekuasaan mereka, pemerintahan mereka di daerah mereka masing-masing dengan diberikan honor yang cukup. 有的人管陕西， Ada yang memerintah di 有 Shanxi, 的人管东北， ada yang memerintah di 有 Tongpai, 的人管中部的地区。 ada yang memerintah di bagian tengah 那 pusat. 么这个时候呢，这个王建文就建都在原来朱元璋的王宫的地方，就是现在的南京。 Dan Chen Wen itu memerintah di istananya semula yaitu Nanjing 那么 sekarang ini. 第四个叔叔，他的王宫在哪里？在地方在哪里呢？ Dan di manakah istana daripada paman yang keempat ini? 他的在北京。 Ada di Beijing. 北京就是从前元朝定都的地方。 Beijing adalah tempat dinasti Yuan pada waktu itu. 在元朝的时候，北京叫做大都。 Beijing pada waktu dinasti Yuan, Beijing disebut sebagai kota besar, 也就大的都会。 yaitu kota yang besar. 那么这个元朝在大都建他的首都， Dan dinasti Yuan itu membangun ibu kotanya di Beijing. 明朝推翻元朝的时候， Ketika dinasti Ming Taman. menjatuhkan dinasti Yuan, 首都不可以在北京。 mereka memutuskan tidak boleh lagi ibu kota di 什么原 Beijing. 因呢？ Apakah 因为 alasannya? 北京太靠近北方， Karena Beijing terlalu dekat dengan bagian 所以 utara. 外族、朝鲜、蒙古各种民族来打中国的时候，很容易打败中国。 Maka kalau bangsa yang lain, Mongolia ataupun Korea, mereka mau menyerang Tiongkok itu mudah sekali 所以 masuk. 朱元璋决定把首都从大都迁到南边的南京。 Maka Chu Yuanzhang memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Beijing ke bagian selatan 所以 yaitu Nanjing. 北京叫做燕京， Maka Beijing disebut sebagai Yanjing, 南京叫做南京， Nanjing tetap disebut 南 sebagai 京 Nanjing. 也叫做应天府。 Nanjing juga disebut sebagai Yingtianfu. 应天府是新的名称， Yingtianfu adalah nama yang baru. 那么就把他的王位、把他的国都定在南京， Demikianlah istananya itu kekuasaannya dipindahkan ke 这个 Nanjing. 对不对？ Apakah ini 这个 benar? 见仁见义， Ini 但是至少太平几十年， paling tidak ada perdamaian selama 很 beberapa 少外 puluh tahun. 部的人来侵犯中国。 Jarang sekali ada bangsa yang luar untuk 那 menyerang 么 Tiongkok. 每一个王回去他们的地方定下了他们的位分以后， Dan setelah setiap raja itu kembali ke tempat mereka masing-masing, 只有一个王很不甘愿， hanya ada satu raja yang sangat tidak puas, 就是朱棣。 yaitu Chu Ti. 那么朱棣在北京建都的时候， Ketika Chu Ti itu bertakhta di Beijing 他心里闷闷不乐。 dan hatinya penuh dengan dongkol 我 dan 一定 dendam, 有一天打到南京，把我的侄儿杀死， dia 我才能统一全中国。 dia mengatakan suatu hari nanti pasti akan saya kalahkan Nanjing dan membunuh keponakan saya dan saya akan menyatukan seluruh 这个 Tiongkok. 政治家雄心为自己是很平常的事情。 Dan kalau ambisi seorang politikus demi kepentingan dirinya itu merupakan hal yang sama, itu 朱 hal 棣 yang 就 sama. 静静的 Dan Chu Ti diam-diam 就训练他的军队， dia melatih tentaranya 招兵买马， dan dia berikut 所 tentaranya 以他的人越来越多， dan 越来越多。 jumlahnya semakin banyak 他的用心不良， dan dia mempunyai motivasi yang tidak 他 baik. 把他军队养到最大的时候， Ketika dia berikut melatih tentaranya semakin 他 besar, 就超过中央的军队。 itu telah melampaui kekuatan 有一 dari 天 tentara 他 pusat. 出兵 Ketika dia keluar 来 ke medan 征 perang, 讨的时候， ketika dia pergi ke medan 他 perang, 可以杀死建文皇帝， dia bisa dia membunuh 他 Kaisar 变成 Chen 全中国的最大的君王了。 dan dia akan menjadi kaisar yang 那 terbesar 么 di 这 seluruh 个事 Tiongkok. 情呢，是不是人知道呢？ Lalu hal ini apakah kita ketahui 当然 manusia? Sudah barang 南 tentu. 京最高的官他们都看出来了。 Pejabat yang tertinggi di Nanjing mereka bisa 原 melihatnya. 来朱棣你有深谋深算，要来反对
朝廷。 Rupanya Cuti mempunyai dendam yang terpendam, itu yang mau datang 南 mengalahkan 京也 Nanjing. 扩展他们的军队， Demikian juga Nanjing 所以 memperkembangkan 呢，中国 tentaranya, 就变得很不安。 maka demikianlah Tiongkok tidak lagi 南 tentram 京 aman. 一个政权是真正这个朱元璋定下来的， Kekuasaan yang ada di Nanjing yang memang ditetapkan oleh Chu Yuanzhang. 北京有另外一个政权是朱棣他的雄心大志所慢慢培养起来的。 Tetapi di Beijing juga ada satu kekuasaan dari Cuti yang pelan-pelan dibangun menjadi besar. 那么这些大臣对皇帝说 Dan para pejabat tinggi ini mengatakan kepada kaisar, 你要稳定你的地位， engkau harus mempertahankan 你就 kekuasaanmu, 控制这些束缚们他们的权柄。 maka engkau harus menguasai semua kekuasaan dari para 那么这 pamanmu. 皇帝很小嘛， Tetapi kaisar ini 他 sangat 说 kecil. 那你们就对我说，你们替我算怎样限制他们的军队。 Dia mengatakan, biarlah kalian yang memberikan nasihat kepada saya bagaimanakah mengatur, mengontrol tentara mereka. 军队不能太多， Kemudian mereka mengatakan kepada kaisar 而 tentara 且 tidak 你 boleh 要 terlalu 叫 banyak. 他们每一个叔叔都来到王宫听你的话， Bahkan harus engkau perintahkan setiap paman untuk datang ke istana untuk mendengarkan perkataanmu. 他们会听我的话吗？ Apakah mereka bisa mendengarkan 我年 perkataanku? 纪这么小， Saya begitu muda. 他们都是我的长辈， Mereka semua adalah orang tua. 无论如何， Bagaimanapun juga, 我们替你计划。 kami akan melakukan perencanaan. 少朱就发出去了， Demikianlah itu semua Surat surat raja. raja itu diberikan. 少朱发出去以后， Setelah surat raja 王 diberitakan, 一个一个回来， satu persatu raja itu 在 kembali 南京听话了。 dan mereka taat di 那 Nanjing. 么建文皇帝就借助这些最有学问、最有功劳的大臣发布命令， Dan Kaisar Chen melalui para pejabat yang sangat berpendidikan tinggi memberikan perintah, 你们的军队不能多少，不能多少，都要限制。 tentara kalian tidak boleh lebih dari jumlah sekian-sekian dan 因为 semua harus 国家的 dibatasi. 首都是在我这里， Karena ibu kota dari negara ada di tempat 你 ini, 们都要听话。 kalian semua harus taat. 他们说是。 Mereka mengatakan semuanya 那 ya. 一次会议呢， Pada waktu konferensi sidang pada waktu itu, pada konferensi itu 朱棣不来， Cuti tidak datang. 朱棣在北京睬都不睬， Cuti di Beijing sama sekali tidak 因为 menggubris 他已经决定自己要反对首都， karena dia sudah memutuskan mau menentang ibu 他 kota. 听也不听。 Dia sama sekali tidak menggubris 那么朝廷非常紧张了， dan istana itu sangat panik. 什么王都来，就是燕王不来， Semua raja itu datang, hanya ada Raja Jin yang tidak 到 datang. 底他居心如何？ Apakah sesungguhnya yang ada di dalam 他是 hatinya? 不是已经谋反对首都呢？ Apakah dia sekarang sudah memberontak kepada ibu kota? 有一个首相 Maka ada seorang Yusuf. Perdana Menteri, 派人去看看， maka mengutus orang untuk meneliti di sana. 为什么这一次他不来？ Mengapa kali ini dia tidak datang? 他们就骑马到北京去看， Maka dengan berkuda mereka pergi ke Beijing 看完了 melihat. 以后回来报告， Setelah selesai mereka kembali dan melaporkan. 报告说什么呢？ Apa yang dilaporkan? 朱棣生大病， Cuti sakit keras. 所以不方便到南京。 Maka dia tidak leluasa datang ke 他们 Nanjing. 很对不起，这一次大会不能参 Maka 加。 dia mengatakan sangat mohon maaf tidak bisa ikuti 那 konferensi 么这 kali 一 ini. 句话是真的吗？ Apakah kalimat ini benar? 中国历史最可怕的就是很多真情不真讲，都是讲假话。 Dalam sejarah Tiongkok yang paling mengerikan adalah banyak fakta yang benar tidak dikatakan sesungguhnya tetapi semua 这是 penipuan. 中国文化最可怕、最下贱、最流氓的一件事情。 Ini merupakan satu hal yang sangat rendah yang paling dihina di dalam kebudayaan Tiongkok dalam hal ini. 当派去的官回来的时候， Ketika pejabat yang diutus dan kembali, 他们就对建文皇帝报告， mereka 燕王这一次不能来，因为他生大病。 melaporkan kepada Kaisar Chen Wen mengatakan bahwa Kaisar Yin tidak bisa datang karena dia sakit keras. 生什么病？ Sakit apa itu? 伤风、 Flu, 泻肚子， diare, 什么病都讲。 semua penyakit 真的 disampaikan. 吗？ Apakah sungguh demikian? 真的， Ya, 再派人去看 dan mengutus orang lagi ke 他 sana. 病的状况怎么样。 Bagaimanakah keadaan 在 sakitnya? 派人去看的时候， Ketika diutus lagi orang ke 他 sana, 们看见燕王朱棣在宫廷的草地上爬来爬去， maka mereka melihat Raja Cuti itu dia merangkak di tanah 在草地上爬 di 的时 atas 候， rumput ketika dia merangkak. 就拿
鸡大便来吃， dan memakan kotoran ayam 所以他们说你看真的发神经吗？ dan mereka mengatakan memang dia sudah gila. 那你做王的人吃鸡粪， Mana mungkin seorang raja makan 他 kotoran 一定 ayam? 是病了。 Dia pasti juga sudah 其 sakit. 实完全不是， Sebenarnya sama sekali 他 bukan. 吃的不是鸡大便，是 chocolate， Yang dia makan bukan kotoran ayam tapi 所以 coklat. 再骗他了。 Maka demikian lagi dia 那么 membohong. 这个小皇帝呢，他说好了，算了，既然病了，原谅他， Lalu kaisar kecil mengatakan ya sudahlah kalau dia sudah sakit dia 盼望他 maafkan. 快快好。 Mengharapkan dia cepat sembuh. 如果一个人是病到连鸡大便都要吃，他哪里会反对我呢？ Jikalau seseorang sakit sedemikian rupa sampai makan kotoran ayam, mana mungkin dia memberontak 他 kepada 就 saya. 完全不防备。 Maka sama sekali dia tidak lagi 那 melindungi 就在 dirinya. 这个时候 Dan 呢， justru pada saat itulah 朱棣就说：“你给我骗了。 Justi mengatakan Anda ” sudah 当你 tertipu 不注意的时候， ketika engkau tidak 我就 memperhatikan. 强大起来， Saya ketika menjadi kuat, 特别奔马到南京把你杀死。 saya akan dengan tentara kuda saya ke sana untuk membunuh engkau. 所以朱棣雄心大志，定义要杀害建文。 Maka demikianlah Cuti bertekad mau membunuh Chen Wen. 但是建文一点不知道啊， Tetapi Chen Wen sedikit pun tidak menyadari. 可怜我的叔叔生病了。 Kasihan paman saya itu sakit. 这样过了几年， Demikianlah berselang 突然 beberapa 间 tahun. 北京下了命令， Tiba-tiba Beijing memberikan satu 所有 perintah. 军队预备好， Semua tentara dipersiapkan. 我们要出发去打仗。 Kita akan maju ke medan peperangan. 要向谁打仗？ Dengan siapakah kita akan berperang? 仇敌在哪里 Di 呢？ manakah musuh? 不必问， Tidak usah tanya. 我们要到南方去。 Kita akan pergi ke daerah 仇 selatan. 敌不在北方，在南方。 Musuh tidak ada di utara tetapi di 那他 selatan. 们就感到奇怪了。 Dan mereka merasa heran. 北极是胡人， Dan di bagian utara adalah orang. 北极是蒙古、朝鲜其他的民 Di 族， kutub utara adalah Mongolia dan Korea dan 北 bangsa 极 yang 是 lain. 匈奴， Dan di bagian utara. 怎么会变成北极在南方呢？ Lalu mengapakah dikatakan bagian musuh itu ada di bagian 就 selatan? 跟着命令向南走了。 Demikianlah mereka mengikuti perintah menuju ke 几十 selatan. 万军队从北京到南京， Ratusan ribu tentara dari Beijing ke 那 Nanjing. 北京到南京大概有将近1800公里， Dari Beijing sampai ke Nanjing kira-kira 1.800 km. 那么骑马可能要20个钟头， Kalau berkuda mungkin harus 10 Kamu- sampai 20 jam. 向南方跑过来的时候， Demikianlah mereka menuju ke daerah selatan. 建文预备不够， Chen Wen tidak mempersiapkan 不 diri. 久有 Tidak 军 lama 队 kemudian 已经围绕着整个南京了， Tentaranya sudah mengepung seluruh Nanjing 下令攻进去， dan memberikan perintah untuk menyerang 他们 masuk. 就很勇敢的攻进南京， Dan demikianlah mereka begitu berani Dia menyerang ke memilih Nanjing. semua. Apakah perintah yang 把 kedua? 整个城市烧灭， Bakar bumi, hanguskan 他们 keseluruhan 就 kota. 浇油点火烧了整个南京。 Demikianlah mereka menyiram minyak dan membakarnya 整 dengan 个 api. 南京烧的时候， Ketika seluruh Nanjing 他们说 terbakar, 最重要的烧王宫， mereka mengatakan yang paling penting bakar 为什么呢 istana. Mengapa？ 因为 demikian? 王在宫殿里面， Karena kaisar ada di dalam 那么 istana. 宫里谁多也没有力量保护，因为不是军队嘛。 Dan kalaupun ada pendampingnya di sana juga tidak mempunyai kekuatan 虽 karena 然 mereka 他 bukan 们的 tentara. 御军也很多， Dan meskipun tentara yang mengelilingi juga banyak, 但是呢，御军没有办法预备预防这么大的燕军从北京来。 tetapi tentara pelindung dia juga tidak bisa menghadapi tentara yang dari utara yang begitu banyak. 烧了几天以后， Setelah beberapa hari dibakar 王宫整个倒下来， dan hancurlah daripada 所 istana 有 itu, 最重要的建筑都变成废墟了。 semua bangunan itu menjadi bumi hangus. 然后建文下令找，这个谁呀、这个朱棣下令找建文的尸体抓来给我看。 Kemudian Cuti memberikan perintah untuk mencari jasad daripada Chen Wen. 如果抓到活人，我要看他在我面前的情形； Kalau ketangkap dia masih hidup, saya mau melihat keadaannya di hadapan 抓不 saya. 到活人，我要看他的尸体烧死的状况怎么样凄惨。 Kalau tidak tertangkap hidup-hidup, maka saya mau melihat jasadnya bagaimana 在 dia telah 所 terbakar. 有皇宫附近的废墟找了几天，找不到人。 Dan di dalam reruntuhan seluruh istana sudah beberapa hari mereka mencari tidak 告 ketemu. 诉皇上， Kemudian mereka melaporkan kepada 没有 raja, 尸体， tidak ada jasad 也没有活人， dan juga tidak ada orang yang hidup. 再找 Cari lagi, 还是没有， masih tidak 再 ketemu. 找 Cari lagi, 还是没有。 masih tidak ketemu. 哇，这一个呢，
朱棣就害怕了， Cuti pun menjadi takut. 他逃走了嘛， Apakah dia sudah melarikan diri? 他跑到别的地方， Apakah dia melarikan diri ke tempat 有 lain? 军队保护他了。 Apakah ada tentara yang melindungi dia? 如果他没有死， Jikalau dia tidak mati, 他是他爸爸指定的王， dia adalah raja yang 那么他 ditetapkan oleh 一 ayahnya 定重组军队来杀我的。 dan pasti dia akan membentuk lagi tentara untuk membunuh 所以 saya. 朱棣非常害怕建文报仇， Maka Cuti sangat ketakutan kalau dibalas dendam oleh Chen Wen. 所以他就下一个命令， Maka dia memberikan satu perintah 整个南京封城， dan mengelilingi mengisolasi seluruh 一 Nanjing. 定要找建文尸体在哪里。 Pasti harus mencari di mana jasad daripada 他 Chen 们 Wen. 怎么找也找不到， Bagaimanapun mereka mencari tidak 从 ketemu. 那个时候找到现在， Mulai hari itu sampai sekarang 已 mencarinya. 经500-600年还找不到， Sudah 500-600 tahun masih Nah, belum 怎 terketemu. 么办？没有就是没有 Kalau 嘛， tidak ada ya memang tidak 没有 ada. 办法。 Tidak berdaya 那 mereka. 么燕王一方面这个回到北京， Dan Raja Cuti dia kembali lagi ke 一 Beijing. 方面计划 Tetapi di sisi yang lain dia juga merencanakan 一定要找回这个侄儿。 pasti harus menemukan si keponakan itu. 那么如果他逃到外国怎么 Lalu 办？ bagaimanakah kalau dia melarikan diri ke luar 他 negeri? 逃到什么地方把他抓回来？ Kemanapun dia melarikan diri harus ditangkap 那么 kembali. 怎么抓回来呢？ Bagaimanakah ditangkapnya? 所以他就造了世界最大的船。 Maka dia pun membangun kapal yang terbesar di 当 dunia. 时以前 Sebelum waktu itu 最大的船没有， kapal yang terbesar belum ada. 他以后 Setelah dia 最大的船从西班牙变成在中国， kapal yang terbesar tadinya di Spanyol akhirnya 那 sekarang menjadi di 中 Tiongkok. 国做了当时最大的船260多艘， Tiongkok pada waktu itu telah membangun kapal yang terbesar waktu itu ada 260-an 船 kapal. 多少大你知道吗？ Seberapa besarnya kapal itu tahukah 一 saudara? 艘船大概260公尺。 Satu kapal itu panjangnya 260 那 meter. 么这个礼拜堂从最左边到右边，上面是83公尺。 Dan kapal ini dari paling kiri 什么 ke kapal gereja ini？ gereja ini dari kiri ke kanan itu 80-an. 我们这礼拜堂是83公尺乘50公尺。 Ukuran daripada gedung gereja kita ini 80 kali 53 那么 meter. 楼下这个礼堂比较小，这个大概只有40多公尺。 Aula ini yang lebih kecil mungkin 40 meter. 那么中国当时造260公尺的船， Dan waktu itu Tiongkok membangun kapal sepanjang 260 meter. 就等于比这个礼拜堂还大3倍。 Itu berarti 3 kali lipat lebih besar daripada aula 世 ini. 界最大的船 Kapal yang terbesar di dunia. 造完了以后， Setelah selesai dibangun, 就听这个海军最大的大将带领这些船出于外国。 dan mengutus jenderal yang sangat gagah perkasa itu memimpin angkatan lautnya 你们都 keluar. 知道什么叫郑和什么？ Tahukah saudara semua tahu 郑和下西洋几 dan 次？ Zhenhe ke bagian selatan ini berapa 几 kali? 次？7 次。 Berapa? 7 kali. 所以从福建的泉州 Maka dari Quanzhou di 船就 Hokkien, 开出来了， demikianlah kapal mulai berlayar 经过了中国南海， melalui Laut Cina Selatan, 经过了越南， melalui Vietnam, 经过了马六甲， melalui Malacca, 然后再转到北去， kemudian masuk lagi ke 跑到 utara, 印度， masuk ke India, 跑到斯里兰 pergi 卡， ke Sri 又 Lanka, 跑到印度洋， pergi ke Samudra 去 Hindia. 做什么？ Untuk apakah itu? 去找到底建文皇帝逃走到哪里？ Untuk mencari di manakah Kaisar Cheng telah melarikan 一 diri. 定要把他抓回来 Dan，pasti harus 在 ditangkap 我 pulang 面前砍头， dan akan dipenggal kepala di 我才 hadapan 安 kaisar. 心做明朝的王。 Baru saya tenang menjadi kaisar daripada dinasti 这 Ming. 个历史现在讲得很长了哈。 Ini sejarah sudah panjang 那么 sekali. 他们找到郑和吗？ Apakah mereka menemukan 找不 Zhenhe? 到郑， Mereka tidak 哎 menemukan, 找不到建，也找不到文， tidak menemukan Chen Wen. 到处都是外面的人。 Di mana-mana itu adalah orang 斯里 lain. 兰卡人黑黑的， Orang Sri Lanka itu hitam, 印度人更黑的。 orang Hindia lebih 我 hitam. 看到比较白的，走，你是谁？ Kalau yang kelihatan lebih putih mereka akan tangkap siapa 后 engkau. 来发现不会讲中文， Kemudian mereka mendapatkan tidak bisa berbahasa Jonggoran. Tionghoa, 结 bukan 果 orang 什么都 Tiongkok. 找不到， Siapapun mereka tidak 找 ketemu. 到什么呢？ Apa yang mereka 找到 ketemukan? 猴子， Mereka menemukan kera, 找到象， mereka menemukan gajah, 找到长颈鹿， mereka menemukan jerapah, 找到南洋很多的动物。 mereka menemukan banyak binatang yang Jualan. ada di bagian selatan ini. Mereka Itu tangkap, Chuansang. mereka bawa ke atas kapal 一直带回给中国， dan satu persatu ekor binatang itu mereka 把 bawa ke 这 Tiongkok. 些船上的动物带到
皇帝那里去。 Dan semua binatang itu dibawa ke hadapan kaisar. 那么这个皇帝气得要命， Dan kaisar sangat marah. 叫你找见闻，你就找猴子。 Saya minta kalian mencari Cenwen, tapi 见 kalian 闻 mencari 没有来， jerapah. 怎么长 Cenwen 长颈鹿跑来？ Cenwen tidak datang, mengapa justru 但 jerapah 是 yang datang? 他们也很奇怪，什 Tapi 么 mereka dia 有 juga sangat 长 heran. 颈鹿这么长的颈？ Ada jerapah yang lehernya begitu panjang. 吃果子只要把头就可以吃到了。 Untuk makan buah-buahan hanya Wah. mengangkat kepalanya 就 bisa 是 memakan. 明朝开始建设到世界上各国不同的奇珍异兽。 Dan demikianlah dinasti Ming itu mulai kenal kepada dunia luar tentang dunia binatang ini. 象啦、犀牛啦、长颈鹿啦，中国人开始明白了。 Gajah lah, badak, jerapah, orang-orang Tiongkok itu mulai 三 mengerti. 宝到太监走了好几年，没有找到见闻。 Dan mereka sampai saya kemana-mana mereka sudah berapa tahun tidak ketemu kepada 朱棣 Cenwen. 慢慢也放心，因为没有仇敌来侵犯他， Dan Cuti juga mulai menjadi lega karena tidak ada yang lagi 所以他 memberontak 从 kepada dia. 1403年 Maka pada tahun 1403开始奠定北京做首都， dia mulai menetapkan Beijing sebagai ibu kota 下令建王宫。 dan memberikan perintah untuk membangun 那么 istana. 你们知道北京的王宫现在是故宫了， Tahukah saudara sekarang istana Beijing sekarang menjadi museum? 是谁建的啊？ Siapakah yang membangunnya? 就是朱棣建的。 Yaitu Cuti yang membangun. 那你们在中国对中国历史不明白，你对我很不好意思。 Kalian kalau yang di Tiongkok tidak mengerti akan sejarah Tiongkok itu harusnya sungkan. 北京的王宫建多久？谁知 Berapa 道的 lama 举手？ dibangun Eh, istana di 哎， Beijing? 中国人，中国人不懂中国历史，知道的举手， Yang tahu acungkan tangan? 一个都没有， Satu pun tidak ada. 就留在印尼做我的学生。 Tinggal di Indonesia saja sebagai murid. 1403年 Tahun 1403开始建北京王宫， mulai bangun istana Beijing, 建了17年， 17 tahun 到 lamanya 1420年， sampai 1420北京王宫建成世界最大的王宫， istana Beijing selesai dibangun menjadi istana terbesar di 不 dunia, 是元朝建的， bukan dibangun dalam dinasti 不 Yen. 是这个朱什么 Cuti, 啊？ Cuti. 不是朱棣的爸爸，谁？不是朱元璋种的，是朱元璋的第4个孩子朱棣建的。 Bukan dibangun oleh Cuti, 那么建到第几年的时候， sampai tahun keberapakah 如果 dibangun? 不说建到第4年， Kalau tidak salah sampai tahun 突然间 keempat, 整个王宫被火烧起来了， tiba-tiba seluruh istana 他 terbakar. 吓死了。 Dia sangat ketakutan. 朱棣为什么害怕呢？ Mengapa Cuti 我 ketakutan? 是不是推翻王位，得罪上天？上天刑罚我，我要建的王宫烧掉了。 Apakah karena saya memberontak terhadap kerajaan sehingga langit menjadi marah sehingga istana yang saya bangun itu terbakar? 要停下来， Maka dia berhenti, 不敢建。 tidak berani lagi membangun. 等到过不久以后， Sampai tidak lama kemudian, 火熄了， setelah api padam, 平安无事， setelah dam 他 aman, 再继续建下 dia 去， melanjutkan lagi pembangunan 建到1420年 sampai tahun 1420. 建成功。 Setelah selesai 那 berhasil 么他自己做皇帝也不会太久， dan dia sendiri menjadi kaisar juga 有 tidak terlalu lama. 17年建大王宫， Ada 17 tahun dia 建 membangun 完了以后 istana. 再 Setelah 几十 selesai, 年他也离开世界。 beberapa puluh tahun kemudian dia juga 那 meninggal. 现在我再讲一点就结束了。 Sekarang sedikit lagi saya mau mengakhiri. 为什么在南京烧王宫的时候没有遇到、没有找到这个王的建文的这个尸体呢？ Mengapa ketika istana di Nanjing dibakar tidak ketemu dengan jasad Cenwen 因 ini? 为朱棣的爸爸非常聪明， Karena papa daripada Cuti sangat pintar. 他知道有一天的第4个孩子会产生叛变， Dia tahu dia anak akan memberontak 叛变的时候，他的孙子没有办法抵抗， dan ketika anaknya memberontak, cucunya tidak mungkin akan bisa membela diri. 唯一的办法就是快快逃走。 Cara satu-satunya adalah 所 cepat-cepat 以他 melarikan 就 diri. 召了一个很老的太监来对他说 Maka dia meminta satu 我现在快要死了。 tua mengatakan kepada dia, sekarang saya sudah：“ 我 mau 的孩子 meninggal. 做王的时候， Ketika anak saya menjadi raja, 有一天一定遇到困难。 ketika cucu saya menjadi raja, suatu hari nanti pasti akan menghadapi 什 kesulitan. 么困难呢？ Kesulitan apakah itu? 他是第4个叔叔一定要来追讨， Paman yang keempat pasti akan datang mencari 他 perkara 一 dengan dia. 定打不过他 Dan。pasti dia tidak bisa mengalahkan 所以 pamannya. 我教导你一个方法，
帮助我这个孙子可以不必死。 Maka saya akan mengajarkan kepadamu satu cara supaya menolong cucu saya supaya tidak mati, untuk 那 tidak 个人 mati. 问说：“那这个办法是什么呢 Dan pejabat itu menanyakan cara apakah？” itu. 我把这个盒子交给你， Saya menyerahkan kotak ini kepadamu, 你不可以开， tidak boleh dibuka, 你不可以动， tidak boleh disentuh, 你连偷看都不可以。 tidak boleh mengintip apa yang di dalamnya. 等到有一天 Sampai suatu hari nanti, 王宫被烧的时候， ketika istana dibakar, 最危险的时候， ketika saat paling 那个时 berbahaya, 候你才可以打开。 waktu itu baru Anda boleh 好 membukanya. 了，这个人听了这个话以后， Dan orang ini setelah 他说 mendengarkan 皇帝啊，我 pesan 一 ini, 定照你的话做，我不敢开，不敢偷看。 dia mengatakan, Kaisar, saya pasti akan menuruti apa perintahmu, saya tidak akan Lanjut, membuka itu dan cuan, mengintipnya. itu cuan. Dan dia terus 存 menyimpannya 到王宫被烧的那一天， sampai kepada hari ketika istana 他 dibakar. 就拿出来了。 Dan dia mengeluarkan 这 kotak 个 itu. 是先王吩咐我的事情。 Ini adalah kaisar terdahulu yang memberikan 我现在 perintah 要打 kepadaku. 开这个盒子， Sekarang saya membuka kotak 看看里 ini, 面有什么 mau 东西。 lihat apa yang ada di dalamnya. 他一开起来， Ketika dia membukanya, 吓了一跳。 dia sangat terkejut. 里面有3个东 Di 西。 dalamnya ada 3 benda. 第一 Yang pertama 是一把剃刀， adalah 1 pisau cukur. 第二 Yang kedua, 是一张地图， 1 lembar 第 peta. 三Yang ketiga, 3件白衣服。 ada 3 lembar kain 原来 putih, pakaian 已 putih. 经死的王有吩咐在里面， Rupanya kaisar yang sudah meninggal telah ada memberikan 你 pesan 照 ini. 着我讲的话去做。 Ikuti apa yang saya katakan, lakukan. 第一， Yang pertama, 找2个跟王同样年龄的人，3个人一同刮掉所有的胡子。 cari 2 orang yang sama postur tubuhnya dengan raja dan cukur semua rambut. 刮了以后， Setelah semua dicukur 头 habis, 发也全部剃光。 semua rambut dicukur habis bersih. 第三， Yang ketiga, 穿上3件衣服，假装做和尚。 pakai pakaian yang berpura-pura sebagai biksu. 3 orang Tiga pakai orang. 3 pakaian jadi biksu。第三， Yang ketiga, 照着这张地图，从王宫南面的一个小门出去，到一个小山上。 ikuti dengan peta ini dari salah satu pintu di istana pergi ke arah bukit, 进到一个寺庙里面， masuk ke dalam satu kuil 在那边敲钟做和尚。 dan di sana mendabu genderang Beliau di sana再出来。 menjadi biksu dan jangan keluar 所 lagi. 以这个大臣就照着这个指示去做。 Demikianlah pejabat besar ini mengikuti perintah ini. 他把见闻 Dia panggil Chen 跟 Wen 2个差不多一样的 dan 人， cari 2 orang lagi yang hampir sama posturnya 全 dengan dia 部剃光头， dan minta mereka 他 semua 们全部 mencukur 的 habis 头剃 rambutnya 得光光 dan 溜溜的， rambutnya dicukur rata habis. 然后呢， Kemudian 胡须什么都剃光了， semuanya kumis janggut dicukur. 没有人知道他是谁了。 Tidak ada lagi yang mengetahui siapa 现在 mereka 穿上和尚的衣服， dan mereka memakaikan pakaian 穿着 biksu 跟我走， dan ikut 他 dia 们就跟着 pergi. 他走到一个小洞那边出去， Dan 离开南京城， Demikianlah mereka mengikuti dia dari satu lubang kecil, mereka keluar dari 一 kota 直 Nanjing 跑，一直跑， dan mereka terus 跑这 melarikan 个 diri 小山的上面， pergi ke satu bukit yang 看见一个 kecil 庙， dan melihat ada satu Kami kuil di sana cinci lah. dan mereka masuk ke 是 dalamnya. 不是把里面的人都杀死？我不知道。 Apakah membunuh semua orang di dalam saya tidak 他 tahu. 们就坐在那边 Demikianlah mereka duduk di 敲 sana 击钟 dan mereka menabuh 做和尚。 所以 drum di sana dan 南 menjadi 京 biksu. 被烧的时候， Dan oleh karena itu ketika Nanjing 完 dibakar, 全找不到见闻。 sama sekali mereka tidak menemukan Chen Wen. 南京烧完了， Setelah- 找尸体的时候找不到尸体， Setelah Nanjing habis terbakar, mereka mencari jasad Chen 原 Wen 来 tidak 他们 ketemu. 已经跑到山上去。 Rupanya mereka sudah lari ke atas 这个 bukit 王已经不做王了， dan raja ini sudah tidak 他 lagi 就 menjadi raja 几十年乖乖做和尚， dan 不告诉人。 puluhan tahun dia menjadi biksu dan tidak katakan kepada 这个 siapapun. 传说传到现在已经500年了。 Dan demikianlah legenda ini terus Kalau- berlangsung sampai sekarang saya- 500 tahun. 故事差不多讲完了， Sekarang sudah selesai kisah saya. 你们喜欢吗？ Apakah saudara suka 好好读书啊， belajar dengan baik? 好好研究历史啊。 Telitilah sejarah dengan 中 baik. 国历史还要传下去， Sejarah Tiongkok masih harus diteruskan. 中国的朝代还要传下去， Dinasti daripada Tiongkok masih akan dilanjutkan. 基督教为主发光还要传下去。 Kekristenan bersinar terang bagi Tuhan itu masih terus akan 主 dilanjutkan. 赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati 好，我 kita. 们现在做一个祷告， Mari kita akan berdoa 我就要 sekarang. 讲今天要传讲的信息， Saya akan menyampaikan khotbah hari ini. 请恩和长老带领我们祷告。亲爱的恩主，我们感谢你赐给我们这个悟性，我们感谢主赐给我们你的话语。这时候我们要思考你的话语，求主赐福你的仆人，给他当讲的信息，也赐给我们悟性，能够明白你的真理。
我们恭敬把以下时间仰望交托，祷告感谢，奉主名求，阿门。阿门。你们上个礼拜有没有参加联合的崇拜会？ Minggu yang lalu apakah saudara mengikuti kebaktian gabungan? 有参加的举手。 Yang ikut acungkan tangan. 你看这么少， Sedikit sekali. 每一次联合聚会你就跑掉了。 Setiap kali kebaktian gabungan saudara pergi. 你们怎么会连贯明白上帝的道？ Bagaimanakah saudara bisa mengerti firman Tuhan secara berkesinambungan? 再举手，我看一次。 Acungkan lagi sekali 上 lagi. 个礼拜有参加聚会的，请举手 Yang。hadir kebaktian gabungan minggu lalu acungkan tangan. 上个礼拜有2-3千个人参加聚 Minggu 会， yang lalu ada 2.000-3.000 orang yang hadir. 今天来的人这么少。 Yang hadir hari ini begitu sedikit. 上个礼拜来听聚会从中国来的举手，我看看。 Yang minggu lalu datang yang dari Tiongkok acungkan tangan. 那么印尼的人大概都不参加， 有一些参加第二堂，多数参加第二堂。只有一堂。上个礼拜联合嘛，现在的人一部分是参加第二堂。现在的人有的会参加第二堂。那么我告诉你哈，上个礼拜我讲的很重要的一节圣经， Yang saya sampaikan minggu yang lalu adalah satu ayat yang sangat penting. 保罗说， Paulus 无 mengatakan, 论是希利尼人， baik itu orang Helenistik, 无论是化外人， baik itu orang 无 non-Yunani, 论是聪明人， baik itu orang terpelajar, 无论是宇宙人， baik itu orang tidak 我 terpelajar, 都什么 saya apa? 欠他们的债？ Berhutang kepada mereka. 什么债？ Hutang apakah itu? 福音的债。 Yaitu hutang 所以 Injil. 情愿尽我的力量， Maka saya mau dengan sekuat tenaga 也把福音传给你们在罗马的人。 untuk memberitakan Injil kepada kalian yang ada di Roma. 这个宣告， Dan pemberitahuan ini 这个心智， dan tekad 就 ini 是历世历代传道人真正应当有的心智。 adalah satu tekad yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan sepanjang 当 sejarah. 上帝啊，我奉献给你， Orang hamba Tuhan mengatakan, oh Tuhan aku mempersembahkan diri 为了 kepadamu. 要做什么？ Untuk apakah itu semuanya? 为了要传福音。 Demi untuk mengabarkan 那我 Injil. 怎样传福音 Lalu 呢？ bagaimanakah saya mengabarkan 我 Injil? 要有传福音的人伟大的心智。 Saya harus mempunyai tekad sebagai seorang pengabar Injil yang agung 传 itu. 福音的人心智是什么呢？ Apakah tekad daripada seorang pengabar 无 Injil? 论什么人 Baik siapakah itu? 都需要上帝的道。 Itu semua memerlukan firman 无 Tuhan. 论哪一个人 Siapapun 都 mereka, 需要上帝的福音。 mereka memerlukan Injil dari 那么 Tuhan. 你说无论哪一个人到底什么人？ Lalu saudara kalau katakan siapapun mereka, siapakah mereka 保罗这 sesungguhnya? 里提到4种人 Di，sini Paulus mengatakan ada 4 macam manusia. Yang- Yang pertama adalah 刚才念了就忘记了。 tadi sudah dikatakan, sudah 第 lupa. 一种什么人？ Yang pertama adalah 什么人？ siapakah mereka? 希利尼人。 Adalah orang Helenistik. 希利人是讲希腊文的， Orang Helenistik adalah yang berbahasa 希 Yunani. 利人是当时世界上最有学问的人， Helenistik adalah orang-orang yang paling berpengetahuan pada waktu 他们 itu. 懂得哲学， Mereka tahu filsafat, 超过所有的民族。 melampaui semua bangsa lain. 保罗是生在大树， Paulus dilahirkan di 保 Tarsus. 罗四周的人都讲希腊文。 Paulus orang-orang di sekitarnya berbahasa Yunani. 那么保罗知道这些有学问的人遍满当时的小亚细亚地带 Dan。Paulus menyadari bahwa orang-orang yang berpengetahuan pada waktu itu mereka memenuhi Asia kecil. 换一句话说，保罗是活在很有学问的那些知识分子的中间， Dengan kata lain, Paulus hidup di tengah-tengah orang-orang yang sangat intelektual. 正像你现在活在大学、活在硕士、博士们中间一样的。 Sama halnya ketika hari ini saudara hidup di tengah-tengah orang-orang yang universitas ataupun kalangan master ataupun profesor. 保罗看见这些的时候， Ketika Paulus melihat 他 orang-orang 觉得 ini, 他们很有学问。 dia melihat mereka sangat 那么 berpengetahuan. 一个人有学问就够了吗？ Lalu ketika seseorang mempunyai pengetahuan, apakah itu sudah cukup? 死了又怎么样呢？ Lalu bagaimanakah mereka ketika sudah mati? 死了就完了， Sudah mati itu habis. 学问也不能带去， Pengetahuan juga tidak bisa 有 dibawa 很 pergi. 多钱也不能带去。 Sebanyak apapun uangnya tidak bisa dibawa pergi. 保罗他们需要耶稣， Maka Paulus mengatakan mereka membutuhkan Yesus. 他们需要耶稣， Mereka membutuhkan Yesus. 跟我传福音给他们有什么关系呢？ Apa hubungannya dengan saya memberitakan Injil kepada mereka? 如果我不传给他们， Jikalau saya tidak memberitakan kepada 他 mereka, 们就没有盼望， maka mereka tidak mempunyai pengharapan. 没有永生。 Mereka tidak mempunyai hidup 但 kekal. 他们知道不知道？ Tetapi apakah mereka 他 mengetahuinya? 们不知道， Mereka tidak tahu. 他们以为人有学问就可以夸口了， Mereka mengira manusia ada pengetahuan boleh menyombongkan 人 diri. 有知识
比别人高一等。 Mereka mempunyai pengetahuan mereka lebih tinggi dari yang 一 lain. 个人在学问中间， Seseorang di dalam pengetahuan 在 mereka, 知识里面， dalam dunia 却 ilmu 不知 mengetahuan. 道死了就完了， Mereka tidak tahu setelah mati mereka itu 他们 habis. 真可怜。 Itu 他 kasihan 们 sekali. 需要债， Hah? 他们需要我还债， Mereka mau saya membayar hutang. mereka perlu Mereka bukan mau， mereka perlu saya membayar 他 hutang. 们需要我还债， Mereka perlu saya membayar hutang 因为他们自己不知道他们欠什么， karena mereka tidak tahu apa yang mereka hutang. 他们缺乏上帝的信仰， Mereka telah kekurangan iman 他 kepada 们缺 Tuhan. 乏耶稣的救恩， Yang mereka kurang adalah keselamatan dari 他们 Yesus. 更缺乏对自己缺乏的觉悟。 Terlebih lagi mereka kurang akan kesadaran yang mereka miliki itu. 他们要死在罪恶中间，没有觉悟。 Oleh karena itu mereka mati di dalam dosa mereka tetapi mereka tidak 那么 sadar. 谁可以帮助他呢？ Siapakah yang bisa menolong mereka? 他们自己不能帮助他们自己， Mereka sendiri tidak bisa menolong diri 他 mereka. 们一面有学问，一面灭亡，他们就死在罪中，没有盼望。 Sambil mereka mempunyai pengetahuan tapi sambil juga mereka binasa, mereka tidak mempunyai pengharapan. 所以我是传道人， Maka saya sebagai seorang hamba 我的 Tuhan, 责任就是把这个福音告诉他们。 tanggung jawab saya adalah memberitahukan Injil ini kepada mereka. 我欠他们债， Saya berhutang kepada mereka. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 上帝把传福音的责任、传福音的工作放在我里面。 Karena Allah menaruh tanggung jawab mengabarkan Injil, beban pengabaran Injil ini ke dalam hati saya. 我应该把道传给他们， Maka haruslah saya memberitakan firman 这 kepada 样才 mereka. 叫做尽我的责任。 Ini baru dikatakan saya mengemban tanggung jawab saya 我上帝的仆人， sebagai seorang hamba 把 Tuhan, 福音传给他们。 memberitakan Injil kepada mereka. 保罗说 Maka Paulus 我 mengatakan, 欠希利尼人的债， aku berhutang kepada orang Helenistik, 我也欠化外人的 aku 债， juga berhutang kepada orang 我 non-Yunani, 欠聪明人的 aku 债， berhutang kepada orang terpelajar, 我也欠宇宙人的债 dan。aku juga berhutang kepada yang tidak terpelajar. 化外人，你翻译什么？ Non-Yunani, 圣经是讲这些。 Yeah. Non-Yunani, 原来 barbar. 意思是 barbarian。 Oke. barbarian 是哪一种人呢？ Non-Yunani juga bisa diartikan sebagai orang barbar, 也就是野蛮人。 yaitu orang yang barbar, tidak 保罗 berkebudayaan. 的时代， Dalam zamannya Paulus, 什么人被认为化外人？ siapakah yang dianggap sebagai orang barbar itu? 印尼文翻译成非希利尼人，我 Dan- 完全不赞成。 Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai non-Yunani, itu tidak terlalu tepat. 原来是化外人， Pada awal aslinya adalah pengertian orang barbar 没有 tanpa 文化的人。 kebudayaan, orang-orang yang tak 那 berbudaya. 么当时化外人是谁呢？ Lalu pada waktu itu siapakah orang-orang barbar ini? 就是希利尼人所看不起的，那是外邦人。 Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang dihina oleh orang-orang 我们 Helenistik. 中国人常常太骄傲， Kita orang Tionghoa seringkali terlalu sombong. 我们华夏民族， Kita adalah bangsa yang 我们的 hebat. 汉族 Kita adalah suku Han. Ah, Kita adalah suku Han. 我们是中国华夏汉族是有文化的人。 Kita adalah orang-orang Tiongkok, orang-orang yang berkebudayaan. 那么那些北方的人是蒙古，是匈奴，是鲜卑，他们是化外人。 Dan orang-orang di bagian utara, orang-orang Mongolia dan sebagainya, mereka adalah orang-orang barbar. 所以中国人把什么民族都当作鬼。 Maka orang Tiongkok itu menganggap bangsa suku-suku yang lain itu sebagai setan. 那南方比较黑，叫做番鬼。 Dan orang yang ada di selatan lebih hitam, maka disebut sebagai setan hitam. 中国人很骄傲， Orang Tionghoa itu sangat 我 sombong. 们都是人， Kita semua adalah manusia, 其他的都是鬼。 yang lain itu adalah setan. 日本叫做日本鬼， Orang Jepang adalah orang setan Jepang. 番鬼 Orang 都是鬼。 semua 我们 yang lain itu 才 adalah 是 setan. 人。 Kita barulah manusia. 希腊人也有这个毛病。 Dan orang-orang Yunani juga mempunyai masalah 他们 seperti 看 ini. 自己是有修的希利尼人， Mereka menganggap dirinya yang berpengetahuan adalah orang-orang 其 Helenistik. 他的人是化外人。 Bangsa yang lain adalah bangsa barbar. 保罗说 Paulus mengatakan, 我欠希利尼人的债， aku berhutang kepada orang-orang Helenistik. 我也欠化外人的 Aku 债。 juga berhutang kepada orang-orang 那 barbar. 么这里讲的化外人是谁呢？ Lalu siapakah yang dimaksudkan dengan orang barbar di sini? 是指那个时候巴尔干半岛北方的人， Dan adalah menunjuk kepada orang-orang yang ada di bagian utara. Utara Balkan。 Udara Barkan. 巴尔干
就是 Balkan Peninsula。 yaitu semenanjung Balkan di bagian utara. 巴尔干半岛现在是什么地方？ Semenanjung Balkan di bagian utara itu sekarang tempat apakah itu? 就是希腊、 Yaitu Yunani, 马其顿、 yaitu Makedonia 罗马尼亚 dan Rumania. 这一带的地方叫做巴尔干半岛。 Dan daerah itu disebut sebagai semenanjung 巴 Balkan. 尔干半岛更北的地方什么地方？ Tempat apakah yang ada lebih utara lagi daripada Balkan ini? 现在的波兰、 Yaitu Polandia sekarang 捷 ini, 克， yang 然后 Czechoslovakia. 再推到北方就是东德。 Kemudian di bagian utara lagi adalah Jerman Timur. 那为什么叫他们叫做化外人呢？ Lalu mengapakah mereka disebut sebagai orang 因 barbar? 为从马其顿以北的地方 Karena dari Makedonia ke utara, 都不懂希腊文， mereka semua tidak mengerti bahasa Yunani. 更不懂希腊哲学。 Terlebih lagi mereka tidak mengerti filsafat 希 Yunani. 腊哲学最重要的3个人是谁呢？ Siapakah 3 tokoh Yunani, filsafat Yunani yang terpenting itu? 主前第5到第4世纪 Yaitu abad ke-5 sampai ke-4 sebelum 有 Masehi. 一个最重要的人叫做苏格拉底。 Ada seorang yang sangat penting bernama 主 Socrates. 前第4世纪 Pada abad ke-4 sebelum 早 Masehi, 期的时候，苏格拉底的学生柏拉图， ada murid daripada Socrates bernama Plato. 有第4世纪到第3世纪以前， Dan abad ke-3 sampai 4 itu 有柏拉图的学生 ada murid dari Plato 阿里士多德。 yang bernama 所 Aristotle. 以在苏格拉底、柏拉图、阿里士多德的时代， Maka pada zaman Socrates, Plato dan Aristotle itu 西方文化到了最高层、最顶峰的时代。 adalah zaman di mana kebudayaan Barat itu mencapai puncaknya. 那个时代，因为亚历山大到东方去打仗， Karena pada waktu itu Alexander pergi berperang ke daerah timur. 随军的带了几百本阿里士多德所写的书， Dia telah membawa bersamanya dengan 看随军的人yang ikut militer。 orang-orang yang ikut kepada dalam militernya membawa ratusan buku dari 为 Aristotle. 什么呢？ Mengapa 因 demikian? 为这个马其顿的王这一个人叫做 Alexander the Great， Karena Raja Makedonia bernama Alexander Agung ini 一面打仗一面看书。 sambil berperang sambil membaca buku. 他不是一个没有学问的将军， Dia bukanlah seorang jenderal yang tanpa 他 pengetahuan. 很有修养、 Dia sangat belajar dengan semangat. 很有哲学头脑的大将军。 Dia adalah seorang jenderal dengan mempunyai pengetahuan tentang filsafat yang 他 tinggi. 跟当时所有的王不一样， Dia berbeda dengan raja-raja pada waktu 很 itu. 多的王只要打仗，只要胜利，只要抢到别人家国土，他们就很满意了。 Banyak raja yang lain mereka hanya mau berperang, hanya mau menang, hanya mau merampas harta orang lain mereka sudah 亚 sangat 历山 puas. 大大帝不是， Tetapi tidak demikian dengan Alexander 他是 Agung. 帝王中间唯一受过大哲学家个别教育的一个将军。 Dia adalah seorang raja bahkan jenderal yang di antara banyak jenderal raja yang lain yang paling mendapatkan pendidikan dari seorang filsuf. Satu-satunya Satu-satunya Jenderal. jenderal yang mendapatkan pendidikan dari seorang filsuf. satu-satunya raja yang mendapat pendidikan Dari filsuf. filsafat，所以呢，他非常有素养， Maka dia sangat belajar dengan 非 baik 常有学问。 dan sangat berpengetahuan 那么 tinggi. 他打败一个国家的时候， Ketika dia mengalahkan satu negara, 他不是做王把那些人掳来做自己奴隶来扶持他， dia bukanlah sebagai raja yang telah menang perang dan menawan semua tawanannya untuk melayani dia, 教导他们， tetapi dia mengajarkan kepada mereka, 对他们你们是人， berkata kepada mereka, kalian adalah 你 manusia, 们不是动物。 kalian bukan binatang. 所以如果你的王打胜仗把你抓来当做奴隶，这个王是坏王。 Maka jikalau ada raja yang memenangi peperangan dan menangkap kalian sebagai tawanan dan menjadikan budak, itu adalah raja yang tidak 因 baik. 为你们是人， Tetapi karena kalian adalah 你们 manusia, 不是动物， kalian bukanlah binatang, 没有一个人可以把你当作动物， maka tidak seorang pun boleh menganggap kalian sebagai 没有一 binatang. 个人可以夺取你的自由。 Tidak seorang pun yang boleh merebut Wah. kebebasan kalian. 这些人听见这些话语， Maka orang-orang ini setelah mendengarkan kalimat 原来 ini, 我不应当做奴仆， rupanya kami tidak sepatutnya menjadi 我 budak. 应当有自由身。 Kami harusnya mempunyai kebebasan hidup. 我是人， Saya adalah manusia. 我是尊贵的， Saya begitu terhormat. 我是自由的， Saya begitu bebas. 我有人权， Saya mempunyai hak asasi 我要 manusia. 好好读书， Saya mau belajar dengan 我要 baik. 勇敢做人， Saya mau berani 我 menjadi 要有 manusia. 人生的信 Saya mau 仰。 mempunyai iman dalam hidup 我 ini. 做人有人的尊贵， Sebagai manusia, saya mau terhormat. 人的自由， Saya mempunyai 人 kebebasan. 的人权， Saya mempunyai hak 不 asasi. 要被这些坏王来统治我。 Saya tidak mau lagi dikuasai oleh raja-raja yang jahat 那 ini. 么这一个马其顿国王
他伟大的地方就在这里。 Maka sisi keagungan daripada Raja Makedonia itu ada di sini. 他去打仗不是为了去制造奴隶， Dia pergi berperang bukan untuk menciptakan budak. 我去打仗，我去要释放奴隶。 Dia mengatakan saya berperang adalah untuk membebaskan perbudakan. 在我手下，我不会轻看一个人， Di bawah tangan saya tidak mungkin akan menghina 我 siapapun. 也不会奴役一个人， Saya juga tidak akan memperbudak siapapun. 更不会限制一个人。 Terlebih lagi saya tidak akan membatasi 我 siapapun. 要尊重每一个人， Saya mau menghormati setiap 就 orang. 是在我打仗以后战败的人，我都要尊重他们。 Sekalipun orang-orang yang kalah perang di bawah saya itu saya tetap harus 所以 menghormati 亚历山 mereka. 大大帝一生有12年打仗，没有一次打败仗， Maka Alexander Agung seumur hidup 12 tahun dia berperang tidak satu kali pun dia kalah. 因为他是伟大的领袖， Karena dia adalah seorang pemimpin yang agung, 伟大的君王。 seorang jenderal 那 yang 么 agung, 亚里士多德就是他的老师， dan Aristotle adalah gurunya. 所以呢，亚历山大大帝尊崇老师， Maka Aristotle itu Alexander Agung itu menghormati 当 gurunya. 他要再到波斯去打仗的时候， Ketika dia mau berperang ke Persia, 他就叫他的随从 dia 把很多的书一同带去。 maka dia memerintahkan para pengikutnya untuk membawa banyak buku. 所以一面打仗，我一面看书； Maka sambil berperang sambil membaca 一 buku, 面做军队，一面做学生， sambil dia sebagai tentara, sambil dia juga sebagai murid. 一路看1100本的书。 Sepanjang jalan dia membaca ratusan buku. 哪里来的书呢？ Dari manakah buku-buku itu? 现在你有钱，书店里面很多书你可以买。 Sekarang saudara punya uang di dalam toko-toko buku, banyak buku yang bisa saudara beli. Tetapi akhirnya 好书烂书你都买， buku baik tidak baik semua engkau beli. 很危险。 Itu sangat berbahaya. 亚历山大大帝看什么书？ Buku apakah yang dibaca oleh Alexander Agung ini? 他不是在 Amazon 买， Dia bukan beli di Amazon, 他也不是在书店买 dia，juga bukan beli di toko buku, 他在他的老师下面，每一本都是好书， tetapi di bawah gurunya setiap buku yang dia miliki itu adalah baik. 就很难得啊。 Ini sangat 所 langka. 以你无论读书、 Maka buku apapun yang kau baca, 上课、 baik itu engkau 报 sekolah 名哪一个学校， atau sekolah di manakah 你 engkau, 要清楚我上课这个学校老师是谁， haruslah dengan jelas siapakah gurumu, 他的信仰立场是什么， di manakah pendirian daripada iman 他 mereka, 知识的源头可靠不可靠。 apakah sumber pengetahuan mereka boleh 就 diandalkan. 当你找到最好的学校、 Maka ketika saudara menemukan sekolah yang terbaik, 最好的老师， guru yang terbaik, 你在哪里读书才真正有方向。 saudara sekolah di sana barulah betul-betul mendapatkan arah. 亚历山大大帝一面打仗， Alexander Agung sambil dia berperang, 一面读最好的书， sambil membaca buku yang terbaik, 很可惜， tetapi sayang sekali 12年以后， 12 tahun kemudian, 32岁就死了。 usia 32 tahun dia meninggal. 亚历山大死了， Alexander Agung sudah 好 meninggal. 像天下最大的星沉下去了， Seperti bintang yang terbesar di seluruh dunia itu telah tenggelam. 就是人类的大悲哀。 Ini adalah kesedihan besar bagi umat manusia. 他的伟大 Keagungan dia 没有输给孔子， tidak kalah kepada 没有 Confucius, 输给老子， tidak kalah kepada Lao Tzu, 没有输给墨子。 tidak kalah kepada Mencius. 西方一个又做王又做哲学家的伟大人物， Itu adalah seorang tokoh yang agung di dunia barat. Dia adalah seorang raja dan juga seorang filsuf. 正像苏格拉底的学生柏拉图想象中一样的， Sama seperti yang dibayangkan oleh murid daripada Socrates yaitu Plato. 也像阿里士多德所盼望的。 Dan juga merupakan pengharapan yang sama seperti yang dimiliki oleh 阿里士多德 Aristotle. 讲一句很重要的话： Aristotle mengatakan satu kalimat yang sangat penting. 权柄在哪一个人手里， Ada di tangan siapakah kekuasaan itu? 那一个人就是危险人物， Maka orang itu adalah orang yang 因 berbahaya. 为他爱权， Karena kalau dia cinta 为 kekuasaan 爱真理， lebih daripada kebenaran, 他就变成独裁。 maka dia menjadi seorang 所以 diktator. 权柄在一个人手里， Maka kekuasaan ada di tangan 当 seseorang. 然这个人也很谦卑，学习智慧。 Maka diharapkan orang ini juga sangat rendah hati untuk belajar hikmat. 全世界历史有一个定律： Di seluruh dunia ada satu dalil. 有权没有智的人已经搞乱世界， Kalau ada kekuasaan tidak mempunyai hikmat pasti akan mengacaukan dunia. 相反的， Tetapi 有 sebaliknya, 智慧的人没有权柄，一定不能治理社会。 orang yang mempunyai hikmat tetapi tidak mempunyai kuasa juga pasti tidak bisa mengatur masyarakat. 你们都要听清楚这一句话。 Saudara semua harus mengerti akan kalimat ini. 你要教育你的孩子， Kalau saudara mau mendidik anakmu, 让他不要钻
爱权柄。 Biarlah mereka tidak hanya cinta akan 如果 kekuasaan. 没有智慧、有权柄，他是会害人的。 Kalau tidak ada hikmat, hanya ada kekuasaan, mereka bisa mencelakakan 如果 orang 你的 lain. 孩子有权柄，没有智慧，他是一个傻瓜。 Kalau anakmu mempunyai kekuasaan tetapi tidak mempunyai hikmat, mereka adalah orang 如果 bodoh. 你的孩子是一个有权柄、没有智慧，他变成独裁。 Dan kalau anakmu mempunyai kuasa tidak mempunyai hikmat, mereka menjadi 如果 diktator. 你的孩子有智慧、没有权柄，他是懦弱无能的人。 Dan kalau anakmu mempunyai hikmat tidak mempunyai kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak bisa membantu 亚 apapun. 历山大是历史中间唯一一个又有权柄又有智慧的王。 Alexander adalah raja satu-satunya di dalam dunia yang mempunyai hikmat dan juga kekuasaan. 亚历山大继承了苏格拉底、柏拉图、阿里多德的历史。 Alexander Agung telah mewarisi sejarah daripada Socrates, Plato dan Aristotle. 他打败波斯以后， Setelah dia mengalahkan Persia, 他的世界大得不得了。 teritori wilayahnya begitu 但 besar, 是他12年以后就死了， tetapi 12 tahun kemudian dia sudah 所以 meninggal, 他的legend不能传下去。 maka warisannya tidak bisa dilanjutkan. 但是呢，亚历山大死了以后呢， Tetapi setelah Alexander meninggal, 他所带去的几百、几千本书流散在世界各地， ratusan ribuan buku yang dia bawa itu ada di mana-mana di seluruh dunia. keliaran di mana-mana。 Ada di berbagai tempat di seluruh dunia. 以后呢，这些人都讲希腊文， Dan akhirnya orang-orang di sana itu berbahasa Yunani. 这些人都讲希腊文， Dan orang-orang ini berbahasa Yunani. 上帝就赐下新约的圣经。 Demikianlah bahasa yang dipakai oleh Tuhan dengan mengaruniakan perjanjian baru. bukan lagi perjanjian lama。 Pucai sejiwie. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 旧约上帝是用希伯来文启示圣经， Perjanjian lama Tuhan memakai bahasa Ibrani untuk 自 mewahyukannya. 从亚历山大统骗了世界以后， Tetapi sejak Alexander pergi ke mana-mana di seluruh dunia 上 ini, 帝要全世界的人都明白耶稣的福音， Allah mau seluruh dunia orang-orang mengerti akan Injil Yesus. 上帝就启示希腊文。 Demikianlah Allah mewahyukannya melalui bahasa 马 Yunani. 太、马可、路加、约翰这到启示录， Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada Wahyu, 完全用新的语言启示世界。 sepenuhnya dengan bahasa yang baru diwahyukan kepada 上帝 dunia. 有兴起保罗， Dan Allah membangkitkan Paulus 超过彼得、雅各、约翰。 melampaui Petrus, Yakobus dan 他 Yohanes. 用希腊文传道给全世界的人。 Dengan bahasa Yunani dia menyampaikan firman kepada seluruh 那么 dunia. 自从苏格拉底、柏拉图、阿里多德以后， Dan sejak Socrates, Plato dan Aristotle, 希腊文的世界就越来越大，信的人也越来越多了。 dunia berbahasa Yunani pun semakin berkembang, semakin luas dan orang-orang yang percaya pun semakin banyak. 耶稣的福音也用希腊文传遍世界了。 Injil daripada Yesus juga disampaikan dengan bahasa Yunani ke seluruh 保 dunia. 罗讲这句话： Paulus mengatakan kalimat 我 ini, 欠希利尼人的债， Aku berhutang kepada orang-orang Helenistik. 我欠化外人的债， Aku juga berhutang kepada orang-orang 我 barbar. 欠聪明人的债， Aku berhutang kepada kaum 我也 terpelajar. 欠愚拙人的债。 Dan aku juga berhutang kepada yang tidak 那么这 terpelajar. 四种人的第一种，上个礼拜我已经提出来了。 Keempat macam orang di minggu yang lalu saya sudah membicarakan tentang macam yang pertama. 谁是希利尼人？ Siapakah orang-orang Helenistik? 从主前第4世纪 Dari abad keempat sebelum Masehi 一直到耶稣基督 terus sampai kepada Yesus Kristus. 以后，主后4个世纪， Selanjutnya 4 abad lagi setelah Masehi, 耶稣基督到大概350年以后， Yesus Kristus itu sampai kira-kira 350 tahun 将 kemudian, 前世后世加起来大概750到800年。 yaitu sebelum Masehi sampai setelah Masehi, kalau ditambahkan kira-kira 750 sampai 800 tahun, 当时世界最重要的人都是希利尼人。 orang-orang di seluruh dunia yang pada waktu itu yang paling penting adalah orang-orang Helenistik. 那么希利尼人是什么人呢？ Lalu orang-orang seperti apakah orang-orang Helenistik ini? 上个礼拜我已经讲了， Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. 第一 Yang 是 pertama Epicurean， adalah orang-orang Epikureanisme. 第二 Yang kedua 是 Stoicism， adalah orang-orang dari Stoicisme. 第三 Yang ketiga 是 Skepticism。 adalah orang-orang dari 那么 skeptisisme. 这3种人都是受希腊文化影响的人。 Ketiga macam orang ini mendapatkan pengaruh daripada kebudayaan Yunani. 主前第4世纪社会架构中间
最聪明的人都接受这3种思想。 Pada 4 abad sebelum Masehi, dalam masyarakat mereka mendapatkan pengaruh daripada ketiga macam orang 那 ini. 么这种人就活在这3种思想形态的中间。 Dan orang-orang ini hidup di dalam pemikiran daripada ketiga macam orang 这 tadi. 3种思想形态是什么呢？ Apakah ketiga macam ideologi pemikiran daripada ketiga macam orang itu? 人生哲学的3大目的。 Yaitu ketiga tujuan hidup secara filsafat daripada hidup 你 manusia. 是人吗？ Apakah saudara adalah manusia? 我是人。 Saya adalah 你 manusia. 做人吗？ Apakah engkau sebagai 你 manusia? 做人。 Engkau adalah manusia. 活出人生的意义吗？ Apakah engkau menikmat menjalani hidup makna hidup manusia? 活出人生的意义。 Yang engkau menjalani makna hidup sebagai Nah, manusia. ini- Lalu saya tanya, 人的意义是什么？ apakah makna hidup manusia? 他说做人 Dia mengatakan sebagai manusia, 就是要找快乐， yaitu untuk mencari kesenangan. 我要逃避疾病， Saya mau melarikan diri dari penyakit, 逃避痛苦， melarikan diri dari penderitaan, 逃避灾难， melarikan diri dari bencana. 所以这样人生才有意义。 Maka demikianlah baru bermakna hidup itu. 我问你对不对？ Saya tanya, apakah itu benar? 我问你啊， Saya tanya kepada saudara, 对不对？ benarkah ini? 要不要逃避苦难？ Maukah kita melarikan diri dari penderitaan? 要不要逃避饥饿？ Maukah melarikan diri dari kelaparan? 要不要逃避疾病？ Maukah melarikan diri dari penyakit? 要不要逃避灾难？ Maukah melarikan diri dari bencana? 当然要 Sudah 啊！ barang tentu mau. 所以我们就建医院， Maka kita membangun rumah sakit, 我们就建诊所， kita membangun klinik, 我们建饭堂， kita membangun tempat makan 使人有东西吃， supaya manusia mendapatkan 就 makanan. 不必饥饿； Tidak harus tidak jadi 使 kelaparan, 人身体健康， supaya orang-orang bisa sehat, 就不必疾病。 tidak perlu sakit lagi, 室温在防空的时候， supaya kita dalam ruangan di dalam 防空 tempat menghindarkan peperangan udara，那我们就不必死。 maka kita tidak perlu mati. 所以人当然要快乐了。 Maka sudah barang tentu manusia mau sukacita 当 senang. 然，人的意义就是寻求快乐了。 Sudah barang tentu makna hidup adalah mencari kesenangan. 所以我们需要医院， Maka kita perlu rumah 我 sakit, 们就要食堂， kita perlu tempat 我 makanan, 们需要避难 kita 所， perlu tempat 我 perlindungan, 们需要各样的福利基金， kita perlu berbagai macam dana untuk diakonia. 这样我们就有喜乐的生， Dengan demikian kita mempunyai kehidupan yang 平安的 sukacita, 活。 hidup dengan aman. 人生的目的是什么？ Apakah makna hidup dari tujuan hidup manusia? 人就是要寻找幸福， Yaitu manusia mencari kebahagiaan, 人要寻找快乐， manusia mencari kesenangan. 对不对？ Benarkah ini? 回答啊！ Saudara jawab. 你什么都不回答，这样傻瓜， Saudara tidak jawab. 对不对？ Benarkah ini? 人寻找快乐，对不对？ Manusia mencari kesenangan, benarkah? 没有错啊。 Tidak salah. 但是 Tetapi 快乐有没有代价？ apakah ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesenangan? 快乐有没有原理？ Apakah ada dalilnya untuk mendapatkan kesenangan itu? 快乐有没有标准？ Apakah ada standarnya untuk kesenangan? 求乐的人 Maka orang yang mencari kesenangan 是第一种吸引你人， adalah orang macam pertama dari Hellenistik. 另外一种人难道只求快乐吗？ Yang lain lagi mengatakan apakah hanya kesenangan saja yang dicari? 一直想快乐，你如果想过分了怎么办呢？ Kalau terus mencari kesenangan, terus berpikir kesenangan, apakah kalau 你 kelewatan? 的快乐是什么？ Apakah kesenanganmu? 我的快乐就是肉身平安， Kesenanganku adalah keamanan secara jasmani. 心灵享受。 Hati, rohani saya 那 menikmati. 你怎样才能肉身平安呢？ Lalu bagaimanakah engkau bisa menikmati keamanan secara jasmani? 无病无忧无劳无苦， Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan dan sebagainya. 做工不要太重， Kalau pekerja tidak terlalu berat, 不要冒危险， tidak beresiko, 不要有被杀的可 tidak 能， mau ada kemungkinan 也 terbunuh, 不要有生病的可能。 dan juga tidak mau ada kemungkinan 这个 terjangkit 人 penyakit. 生才有意义。 Inilah hidup baru 那么 bermakna. 如果过分了怎么样呢？ Lalu kalau kelewatan bagaimana? 什么叫过分？ Apa yang dimaksud dengan 我 kelewatan? 想，我如果结婚很快乐， Misalnya saya pikir kalau nikah itu sangat senang 所以 sekali, 人生的意义就是一定要结婚。 maka makna hidup manusia adalah mau harus 但是 menikah. 跟一个女人搞很舒服， Dan kalau hubungan dengan seorang wanita itu sangat kan? 我如果能够跟5个女人搞更舒服， Kalau saya bisa berhubungan dengan 5 wanita itu sangat lebih menyenangkan 人 lagi. 生既然求快乐， Dan kalau hidup itu senangan, 见多一些妻子嘛， maka lebih banyaklah kita mempunyai istri. 这个对不对呢？ Lalu apakah ini benar?
我问你啊， Saya tanya kepada saudara, 对不对？ benarkah ini? 那么在对与不对中间， Di antara tidak, 是谁裁判？ siapakah yang menetapkannya? 是谁决定的？ Siapakah yang memutuskannya? 真求快乐是对的。 Maka hidup mencari kesenangan itu benar. 什么叫做快乐？ Tetapi apa itu 有 kesenangan? 需要另外一方面来指示， Membutuhkan yang lain untuk memberikan tuntunan, 另一方面来调剂， memerlukan yang lain untuk memberikan pengaturan, 另外一方面来限制了。 memerlukan yang lain untuk 所以 membatasi. 单求快乐很危险。 Maka kalau hanya mencari kesenangan itu sangat 只 berbahaya. 求快乐你会犯奸淫， Karena kalau mencari kesenangan saudara bisa 因 berzina. 为一天到晚跳舞、 Maka saudara akan berdansa-dansa setiap hari 邪荡、 dan mengikuti hawa 淫乱。 dan sembarangan. 所以希利人第二种思想说，人生不单求快乐， Maka pemikiran macam kedua dari orang Helenistik adalah hidup bukan hanya mencari kesenangan. 人生要求良善。 Maka hidup harus mencari kebajikan. 做人要快乐没有错， Sebagai manusia harus senang itu tidak 做 salah. 人要自由没有错， Sebagai manusia mau bebas itu tidak salah. 做人要平安也没有错。 Sebagai manusia mau aman itu juga tidak salah. 但是你的自由、平安、快乐要跟良善连在一起。 Tetapi kebebasan, keamanan dan kesukacitaan kita itu harus ada kaitannya dengan kebajikan. 第二种人生的意义， Dan inilah makna hidup manusia yang macam yang 人 kedua. 生的目的是要良善， Tujuan hidup manusia itu mau bajik, 一定要做好人， harus menjadi seorang yang baik, 思想好， mempunyai pemikiran yang baik, 良心好， mempunyai nurani yang baik, 行为好， mempunyai kelakuan yang baik, 动机好， mempunyai motivasi yang 这 baik. 种人才有意义。 Orang demikian baru bermakna. 阿门。 Amin. 你们回答吧。 Saudara jawablah 你 saya. 什么都不回答，我不 Saudara 讲 kalau 了。 tidak jawab apapun saya tidak mau 做人 lanjutkan. 要不要良善？ Maukah kita sebagai manusia untuk menuntut 请 kebajikan? 告诉我， Beritahukan kepada saya. 什么是良善？ Apa itu kebajikan? 什么哈？现在你说什么是良善？做好事的。良善好事，好事就是良善。那你讲来讲去还一样，什么叫做良善？帮助人。帮助人。有一个人要去赌博，窃草钱，我帮助他，那已经帮助人了，好不好？ Bagaimanakah mendefinisikan kebajikan? Menjadi orang baik, bagaimana menjadi orang baik? Apakah membantu orang untuk berjudi? orang uang kurang uang kasih uang，做好事嘛，帮助人，好不好？不好。那你看他自己反来反去了哈。那什么叫做好？ Apa yang dimaksudkan dengan baik? 我问你呀、你不会换你回答。什么叫做好？我告诉你，求快乐 Kalau menuntut kesenangan 没有错。 tidak salah. 什么叫做快乐？ Apa itu kesenangan? 求良善 Menuntut kebajikan 没有错。 tidak salah. 什么叫做良善？ Apa itu kebajikan? 这样下去，你要一生一世追求真理，永不停止了。 Kalau dengan demikian terus menerus, seumur hidup kita harus terus menuntut 孔 kebenaran. 子说要止于至善， Konfusius mengatakan harus mencari menuntut kepada kebenaran yang tertinggi, kebajikan yang tertinggi. 让巴零定义。那么你问孔子，什么叫做至善呢？ Lalu saudara tanya kepada Konfusius, apa itu kebajikan yang tertinggi? 啊，这个不是单单哲学的问题， Ini bukan hanya masalah 已 filsafat, 经进到宗教的问题。 tetapi sudah masuk ke dalam dunia 那么我 agama. 们要做好人， Kita mau menjadi orang yang baik. 谁是好人？ Siapakah itu orang baik? 你帮助人就好吗？ Kalau kita menolong orang lain itu sudah baikkah? 怎样帮助人？ Bagaimanakah kita menolong orang 什 lain? 么叫做善呢？ Apa yang dimaksud dengan kebajikan? 从那些假善良的人来说， Dari orang yang pura-pura bajik itu, kalau kita pandang, 连性的本身都是恶的， bahkan seksualitas itu pun 所以 jahat. 结婚一次也不好。 Maka menikah satu kali pun juga tidak 这 baik. 个宗教认为好的， Maka yang dianggap baik dari agama ini, 那个宗教认为不好， agama yang lain menganggap itu tidak baik. 那个宗教认为不好的， Yang dianggap tidak baik dari agama 别的 itu, 宗教认为很邪恶。 agama yang lain menganggap itu sangat 那 jahat. 么求平安的人生怎么定？ Lalu bagaimanakah kita tetapkan hidup yang mencari 求良 keamanan? 善的人怎么定？ Bagaimanakah kita tetapkan orang yang mencari 每一 kebajikan? 个宗教都有它的标准。 Setiap agama mempunyai standarnya 基 masing-masing. 督徒认为好的， Yang dianggap baik oleh orang Kristen, 共产党认为不好。 orang komunis menganggap tidak baik.
这样做对不对呢？ Apakah mereka melakukan itu betul? 当然不对。 Sudah barang tentu 但 tidak. 对他来说，这个最好， Tetapi bagi mereka itu adalah yang 最 terbaik. 好所有的礼拜堂关掉， Yang terbaik adalah semua gereja tutup. 最好基督的信仰消灭， Yang paling baik adalah iman kekristenan itu Ya. musnah. 最好的牧师都关进监牢 Yang。terbaik adalah semua pendeta terbaik itu 所以 dipenjarakan. 求善的人 Orang yang menuntut kebajikan. 以什么为标准呢？ Standar apakah yang mereka pakai? 以谁为模范呢？ Dengan siapakah menjadikan sebagai teladannya? 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 上 Tuhan. 帝赐下耶稣基督， Allah mengaruniakan Yesus 成为 Kristus 真正良善的标志。 menjadi standar yang sejati sesungguhnya daripada 使徒 kebajikan. 行传第10章告诉我们， Maka kisah Rasul pasal 10 mengatakan 耶稣周游四方行善事， Yesus kemana-mana melakukan kebajikan. 医好凡被魔鬼所辖制的人。 Dia menyembuhkan setiap yang dibelenggu oleh setan. 你要离开罪恶， Tinggalkan dosa, 你要离开危险， harus tinggalkan 你 bahaya, 要离开撒旦计谋跟他的诡计。 harus tinggalkan daripada tipu muslihat Biasa. dan kesiasatan daripada setan. 米迦书第6章第8节告诉我们： Mika pasal 6 ayat ke-8 mengatakan, 世界上的人啊， Hai manusia dalam dunia, 上帝已经指示你什么叫做良善。 Allah telah menunjukkan kepada engkau apa itu 你 kebajikan. 说我要知道， Oh, saudara mengatakan saya mau Semua tahu yang san. apa itu kebajikan. 你要好公义， Engkau harus cinta kepada keadilan 喜欢怜悯 dan suka kepada cinta kasih,，you belas like the kasihan, righteousness， dan engkau suka kepada you keadilan like the equality， dan engkau mau ada keseimbangan dalam belas kasihan practice the good things。 dan engkau melakukan hal-hal yang You baik should be merciful， dan engkau harus penuh 你 cinta 要 kasih, 爱怜悯。 engkau harus suka kepada cinta 有人 kasih. 没有东西吃，你帮助他； Kalau ada yang tidak mempunyai makanan, engkau tolong 有 mereka. 人在灾难中间，你帮助 Kalau 他 ada yang dalam bencana, engkau menolong mereka. 你有怜悯的心， Engkau mempunyai hati yang berbelas kasih. 你有公义的对待， Engkau mempunyai perlakuan yang adil. 够了吗？ Apakah ini sudah cukup? Tidak. 你要存着谦卑的心，与你的上帝同行。 Haruslah dengan kerendahan hati engkau berjalan bersama dengan 我 Tuhanmu 的 pula. 行为，我 Kelakuanku 的生活 dan kehidupanku 要谦卑， harus rendah hati. 我的生活 Kehidupanku 要与上帝一同行走。 harus berjalan bersama dengan Tuhan. 这4样啊， Empat hal ini, 行公义， melakukan keadilan, 好怜悯， suka kepada cinta 存 kasih, 谦卑的心， dan dengan kerendahan hati 与上帝同 dan 行。 berjalan bersama dengan 我再讲一 Tuhan. 次。 Sekali lagi, 行公义， melakukan keadilan, 好怜 suka 悯， kepada belas kasihan, 存谦卑的 dan 心， dengan rendah hati 与上帝 dan 同 berjalan 行。 bersama dengan Tuhan. 这个叫做良善。 Ini yang disebut sebagai 大 kebajikan. 家跟着说，1、 Sama-sama 2、3。 katakan, melakukan keadilan, bersuka kepada belas kasihan, dan dengan rendah hati, dan berjalan bersama dengan 那么 Tuhan. 希腊人讲的良善是这样吗？ Lalu apakah kebajikan yang dibicarakan orang Yunani adalah seperti ini? 不一样。 Tidak sama. 所以保罗说，无论希利尼人， Maka Paulus mengatakan baik kepada orang 也 Helenistik, 就是那些 Epicureanist， yaitu orang-orang yang epikureanisme 无 ini, 论是 Stoicism， ataukah orang-orang 也是 Stoicisme, 那些要求良善的人， yaitu orang-orang yang menuntut kebajikan, 我欠他们的债。 saya berhutang kepada mereka. 其实我是教哲学50年的人， Sebenarnya saya mengajar filsafat 50 tahun, 单单这一节圣经，我讲1个月都讲不完。 hanya ayat ini saja satu bulan menyampaikan tidak cukup bagi 上个 saya. 礼拜讲了1次， Minggu yang lalu sudah 1 kali, 有的人对我说：“哇，你讲的好的不得了。” ada orang mengatakan begitu baik 我得到 khotbahnya, 很大的帮助。 saya mendapatkan pertolongan yang 我 begitu banyak. 从前以为希利尼人，我欠他的就以为欠他的债就是一 Dulu 件。 saya mengira orang-orang Helenistik saya berhutang kepada mereka hanya itu saja 听 pengertian yang 唐牧 sempit. 师讲这么详细，我才知道我真的懂得太少了。 Tetapi ketika disampaikan begitu detail oleh pendeta Stephen Tong, baru saya menyadari saya begitu sedikit 我告诉你， mengetahuinya. 上个礼拜听的不过是皮毛啊， Saya katakan minggu lalu yang saudara dengarkan itu hanya kulit-kulitnya 这 saja. 一个礼拜我讲更深了， Minggu ini saya menyampaikan yang lebih 这 mendalam, 还不够。 tetapi masih 我 belum 可以 cukup. 再讲下去，单单这一句希利尼人，我 Hanya 还可以讲 untuk 2-3个钟头。 Hanya Helenistik saja, saya masih perlu 2-3 jam lagi saya baru bisa menyelesaikan. Bapak Ibu yang kami kasihi. 希利尼人以为他们求良善， Orang Helenistik mengira mereka menuntut 希 kebajikan. 利尼人以为他们求幸福， Orang Helenistik mengira mereka menuntut akan 结 kebahagiaan, 果他们都走错路了。 tetapi akhirnya mereka semua adalah salah jalan. 你说唐牧师 Sudah mengatakan pendeta Stephen Tong, 他们怎么样走错路？ bagaimanakah mereka salah jalan? 请注意听了， Saudara perhatikan dengan baik. 求快乐的人后来
走偏的道路变成很可怕的事。 Orang yang menuntut kesenangan akhirnya mereka kemana-mana mereka menghadapi hal yang sangat mengerikan. 他们说，既然求快乐，那么就尽量快乐吧。 Mereka mengatakan kalau kita menuntut kesenangan biar kita senang sepuasnya. 有就是天天跳舞玩乐，天天找女人，变成求快乐。 Ada orang yang menuntut kesenangan adalah dengan berdansa dan setiap hari mencari perempuan setiap hari dan sebagainya. 天天放纵恣意，因为他说这个我很快乐。 Setiap hari mereka melampiaskan nafsu mereka karena mereka mengatakan dengan 那 demikian 么 saya begitu senang. 这些求快乐的人， Tetapi orang-orang yang menuntut kesenangan seperti ini, 最后走错路了怎么办？ lalu ketika akhirnya mereka salah jalan harus 保罗 bagaimanakah? 说：“我欠他们的债， Paulus mengatakan saya berhutang kepada mereka. 什么意思呢？ Apakah artinya? 我要把他们拉回来， Saya mau menarik mereka kembali. 我要给他们指正路， Saya mau menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. 他们借着福音悔改，归向耶稣基督。 Supaya mereka melalui Injil mereka boleh bertobat kembali kepada 这个是 Tuhan. 快乐走错路的人。 Orang-orang yang mencari kesenangan yang salah jalan seperti 第 ini. 二样， Yang kedua, 我们的人生就是求良善， hidup kita adalah menuntut kebajikan. 做人要做好人， Sebagai manusia harus menjadi orang yang 最 baik. 后又走错路了。 Tetapi akhirnya juga 为什 salah 么 jalan. 呢？ Mengapa 因为 demikian? 他们行了善以后， Karena setelah mereka melakukan kebajikan 他 itu, 们就自以为义。 mereka mengira diri mereka benar. 我是做好人， Saya adalah orang yang baik. 我不像你， Saya tidak seperti 因为 Anda 你没有行善， karena engkau tidak melakukan 我 kebaikan. 比你行善， Saya lebih baik 所以 daripada 我 Anda. 是世界上比别人更好的人。 Maka saya adalah orang yang lebih baik Oh, daripada yang lain di 这 dunia 种 ini. 人才叫做正人君子。 Maka orang inilah baru disebut sebagai orang budiman 他们 gentleman. 走错路吗？ Lalu apakah dia salah jalan? 他们走错什么路呢？ Apa jalan salah yang manakah yang mereka 他 tempuh? 们因行善而自以为义， Mereka karena melakukan kebajikan mereka mengira diri mereka 他 adalah 们 benar. 因行善而变成最骄傲的人。 Karena melakukan kebajikan mereka mengira mereka adalah orang yang paling sombong. 因为他行善就看不起别的人。 Karena mereka melakukan kebajikan mereka menghina yang lain. 结果耶稣说 Akhirnya Yesus：“ 你 mengatakan, 是义人吗？ apakah engkau adalah orang benar? 你没有罪吗？ Apakah engkau tidak ada dosa? Wakau-suni. Aku beritahukan kepadamu, 我来不是招义人 aku 悔改， datang bukan mencari orang yang benar untuk bertobat. 你们跟我没有关系。 Kalian tidak ada hubungannya dengan saya. 你们在你义的中间骄傲、自高，结果你就灭亡了。 Kalian berada di dalam diri yang menganggap diri benar, kalian sombong, akhirnya kalian justru 你 binasa. 看见了吗？ Apakah saudara sudah 你除 melihatnya? 非看到圣经里面最高的善，耶稣的表现， Kecuali di dalam Alkitab saudara bisa melihat kebajikan yang tertinggi, yaitu kenyataan yang Yesus 永 lakukan. 远不明白做人的意义是什么。 Maka selamanya saudara tidak akan mengerti apakah makna hidup 那么 manusia 第 itu. 三种人， Kemudian macam orang yang 我 ketiga. 今天就不讲了， Hari ini saya tidak 可 menyampaikan. 能下个礼拜再讲。 Mungkin minggu depan saya akan 第 melanjutkan. 三人是怀疑派的人 Orang macam ketiga adalah orang yang skeptis. ，skepticism， Orang yang skeptisisme 那些 ini 不认为他们能够行善， adalah orang yang tidak menganggap diri mereka bisa melakukan 不 kebajikan, 认为他们能够找到快乐， tidak menganggap mereka bisa 为什么呢？ menemukan kesenangan. 他 Mengapa 们总是 demikian? 怀疑、怀疑、怀疑， Karena mereka terus ragu dan curiga. 结果死在怀疑中间， Akhirnya mereka mati dalam keraguan mereka, 没有盼望。 dalam kecurigaan mereka tidak ada 你 pengharapan. 说圣经哪一个人是怀疑派的人？ Dalam Alkitab orang yang seperti apakah orang-orang yang masuk dalam 你 skeptisisme 们 ini? 平常读经就是一直读一直读，不明白你们讲什么。 Biasanya kalian membaca Alkitab terus membaca tetapi tidak mengerti. 其实圣经里面有一个最可怕的怀疑派的人， Tetapi di dalam Alkitab sesungguhnya ada satu orang yang paling mengerikan dalam hal skeptisisme 他 ini. 已经来到真理的面前， Dia sudah datang ke hadapan kebenaran itu. 结果他没有得到帮助， Akhirnya dia tidak 已 mendapatkan 经有最 pertolongan. 好的机会， Sudah mempunyai kesempatan yang terbaik. 他没有得到真理， Tetapi dia tidak mendapatkan kebenaran itu. 这个人后来就灭亡了， Orang ini akhirnya binasa. 这个人就永远离开真理了。 Orang ini akhirnya jauh daripada kebenaran. 你知道这个人是谁呢？ Tahukah saudara siapakah dia? 在耶稣面前， Di hadapan Yesus 唯有一次见面的比拉多。 hanya ada satu kali berjumpa yaitu 比 Pilatus. 拉多活在什么时代啊？ Dalam zaman apakah Pilatus itu hidup? 比拉多活在希利尼时代， Pilatus hidup dalam zaman Raja 就是 Herodes, 主前 zaman Helenistik, 350年 yaitu 350 tahun 到 sebelum 主 Masehi 后350年， sampai 350 tahun setelah 一 Masehi, 共加起来 keseluruhannya ditambahkan 差不多700年， kira-kira 700 tahun 刚好是最正宗的时期。 dan kira-kira di tengah-tengahnya itu 他是怀疑派， dia adalah orang dari skeptisisme. 为什么呢？因 Mengapa 为 demikian? 他是希利尼人中间第三派
传承历史到他的时间。 Karena dia adalah orang dari Hellenistik, dari macam orang yang ketiga yang diwariskan kepada dia, yaitu 什 skeptisisme. 么都不信， Dia apapun tidak 你 percaya. 对他求良善， Saudara katakan kepada dia terhadap orang yang menuntut kebajikan. 我明白什么叫是善。 Saya tidak mengerti apa itu 你 kebajikan. 对他说求快乐， Kalau katakan kepada dia menuntut 他说 akan 我不 kesenangan, 知道什么叫做快 dia 乐。 mengatakan saya tidak tahu apa itu kesenangan. 你对他说要有真理， Kalau katakan kepada dia harus ada 他说 kebenaran, 我也不明白什么叫做 dia 真理。 juga mengatakan aku juga tidak mengerti apa itu 所以 kebenaran. 这三种人 Maka ketiga macam orang ini 都很难信耶稣。 adalah orang-orang yang sangat sulit untuk percaya kepada 现在 Yesus. 我要结束了， Sekarang saya mau mengakhiri. 到底世界上这三种人在哪里？ Di manakah ketiga macam orang ini yang ada di dalam dunia sekarang 就 ini? 在你的四周， Yaitu ada di sekitar saudara. 有没有在中国人中间？ Apakah ada di antara 太 orang-orang 多 Tiongkok? 中国人， Terlalu banyak orang Tiongkok. 有一些中国人， Ada sebagian orang 他说 Tiongkok. 我是孔子传下来的中国人， Dia mengatakan saya adalah orang Tiongkok dari keturunan 我 Konfusius. 是行善的。 Saya melakukan kebajikan. 还有一些中国人，我 Sebagian orang 是 Tiongkok lagi 传 mengatakan 下来的中国人， Saya adalah orang Tiongkok warisan. 我只找快乐的， Saya melakukan, 快乐的。 saya mencari kesenangan. 还有一种中国人说， Kemudian ada semacam lagi orang Tiongkok 我 mengatakan, 是很有学问的人， saya adalah orang yang sangat berpengetahuan. 什么都不信。 Saya apapun tidak percaya. 所以我告诉你最后一句话： Maka saya katakan kalimat yang terakhir, 主后300-400年， 300-400 tahun setelah Masehi, 基督教在全世界传福音最大的拦阻就是这三种人。 penghalang terbesar bagi kekristenan dalam mengabarkan Injil di seluruh dunia adalah terhadap ketiga macam orang ini. 今天 Hari ini, 照样的， sama halnya 你传福音给中国人， ketika saudara mengabarkan Injil kepada orang Tiongkok. 我不要基督教 Dia，mengatakan saya tidak mau kekristenan, 我要快乐。 saya mau kesenangan. 第二种人， Macam orang yang 我 kedua, 不要基督教， saya tidak mau kekristenan, 我已经是一个好人。 saya sudah menjadi seorang yang baik. 第三种人， Yang ketiga, 我根本不相信 saya sama sekali tidak percaya. 基督教，我也不信 Saya juga tidak percaya kepada kekristenan. 共产主义，我也不信 Komunisme juga saya tidak percaya. 进化论，不信 Evolusionisme saya juga tidak percaya. 帝国主义，不信 Imp- 科学主义，也不信。 Dan saintisisme juga saya tidak percaya. Imperialisme. Imperialisme, saintisisme juga saya tidak 这是 percaya. 怀疑派的人， Itu adalah orang-orang dari 传福音容易 skeptisisme. 吗？ Apakah mudah mengabarkan 传福音 Injil? 很不容易。 Mengabarkan Injil sangat tidak 我 mudah. 告诉你，我就活在这个时代， Saya katakan saya justru hidup dalam zaman 我 inilah. 这66年 Selama 66 tahun ini, 努力传福 dengan 音， giat mengabarkan Injil, 最后一次到纽约去， kali yang terakhir pergi ke New 我 York, 进到最大的大学里面， saya masuk ke universitas yang terbesar. 世界最有学问的人，我对他们讲话， Terhadap orang-orang yang paling berpengetahuan di dunia, saya berkhotbah kepada 很 mereka. 多人归主了。 Banyak orang kembali kepada 这 Tuhan. 是纽约最后一天晚上的聚会， Kali ini di New York pecah rekor untuk 他们 kebaktian setiap kemarin. 2000人参加聚 Ada 会， 2.000-an orang yang hadir. 有1400个人站起来悔改，求主赦免他 Ada 们。 1.400 orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai 求 juru 主 selamat. 在我死了以后， Kiranya Tuhan setelah saya mati nanti 兴起你们爱主的人， membangkitkan Anda-Anda yang mengasihi Tuhan 起来侍奉主。 untuk melayani Tuhan. 啊，今天我就讲到这里， Sampai di sini hari 我 ini. 们低头祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，求你继续带领你的教会， Tuhan, pimpinlah terus-menerus 求 gerejamu. 你继续感动我们基督徒， Kiranya Tuhan terus menggerakkan kami sebagai orang 让我 Kristen. 们继续不断在这个世界做你的见证， Biarlah dalam dunia ini kami terus menjadi saksimu. 继续不断还福音的债， Terus-menerus membayar hutang Injil. 令人归主， Membawa jiwa kepada Tuhan. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.